compact dan seringkas yang boleh lah, insyaAllah. Bukanlah ringkas sampai orang tak faham, tapi sebaik yang mungkin lah supaya orang boleh faham kan. Sebab kita ada soalan-soalan kan. Kita akan mula dengan ucap tama nanti. Rasa dah start live? Siapa tengah live? Aslam mana ni? Aslam, countdown dulu. Countdown dulu Aslam. Share lo kat Facebook masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ni. Sepatutnya malam ni saya tahu mungkin ada yang sibuk dengan AFF Suzuki bola sebenarnya. Dan saya tak mendapat kabar lagi keputusan sebab fokus dengan program kita pada hari ni. Dan sebenarnya banyak program hari ni. World Championship Mobile Legend lah, World Championship PUBG lah, meratah lah ada program. Tapi di Book Sejen hari ni kami juga ada sesuatu yang kami nak bawakan kepada pengikut kami di sudah pengikut kami, rakan-rakan kami di Book Sejen untuk kita bincangkan bersama-sama. Sebelum tu seperti yang kita ketahui hari ni isu ajaran sesat bukanlah satu perkara yang asing lagi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ini sebab isu ni dia datang seiring dengan kehidupan kita, kehidupan manusia, iaitu agama. Bila ada agama, dia datang sekali dengan pemahaman yang songsang. Jadi apabila ada individu-individu yang cuba menyeleweng dan dia gagal mematuhi disiplin ataupun pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang betul, dekat situlah pemahaman-pemahaman kebatilan ni muncul. Jadi baru-baru ni sedikit pengenalan lah kenapa kami Book Sejen tiba-tiba nak bincang pasal isu ni. Kecoh apabila satu individu ni dia secara terang-terangan mengakui yang dia merupakan salah seorang pengikut ajaran sesat, ajaran yang telah difatwakan sesat, iaitu ajaran Millah Ibrahim. Ajaran ni dikatakan sudah difatwakan sesat sebelum ni. Jadi hari ni Book Sejen telah terpanggil untuk membincangkan isu ni bersama seorang ahli panel yang tidak asing lagi. Seorang ahli panel yang tak asing lagi. Kenapa? Kepada rakan-rakan yang dia buka YouTube, dia punya first search dia adalah Pro Media Tajdid. Dia kenal.
Ustaz Adli Saad. Ya. Seorang yang sangat aktif mengajak usul tafsir dan juga aktif membantah salah faham masyarakat dan aktif mengajak rakyat kembali kepada Al-Quran, masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kefahaman salaf. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk membincangkan sebuah isu iaitu berkenaan dengan ajaran Millah Ibrahim. Baik. Hari ini kita akan cuba untuk bincangkan isu ni secara compact dan berinformasi dengan tapi sebelum tu saya nak mulakan isu hari saya nak mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini dengan sesi ucap tama daripada bos Oksigen iaitu Pak Di. Silakan Pak Di. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama sekali nak ucap terima kasih banyak kepada Aslam, admin belakang, dan Syazwan, member baik daripada zaman tadika sampai lah ni. Terima kasih banyak sebab sudi luangkan masa. Dan yang kami raikan Ustaz Adli Muhammad Saad yang sudi join kami pada malam ni walaupun baru habis kuliah. Nah, okey, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga benda yang kita buat pada malam ni ada manfaat dia untuk kita dan untuk orang yang menonton dunia akhirat insya-Allah. Nak sambung sikit apa yang Syazwan tadi kata. Kenapa kami terpanggil nak ulas isu ni? Satu pasal artis tu of course. Yang tu dia kira jadi final triggering factor lah. Kalau nak diikutkan daripada dulu lagi kami pernah dihampiri oleh seorang mungkin wakil dalam golongan tertentu, gerakan tertentu, dia bagi buku ni kat kami, renungan spiritual, dan dia minta kami bedah dan sebagainya. Lepas tu bila baca buku ni dia rasa pelik sebab antaranya ada yang mempertikaikan tentang mukjizat, ada yang kata tak ada gerakan yang akan berhasil melainkan kena ada rasul. Lepas tu sekali lagi dia mai pasal 6 fasa. Dalam fasa tu adalah dakwah sirnya, dakwah jaharnya, lepas tu dia mai kena hijrah. Lepas tu dia main fasa jihad, qital. Lepas tu barulah nak main kepada khilafah. Dia memang kena letak 6 step tu kena ada dulu. Baru boleh, dia kata baru boleh nak selesai. Ataupun baru boleh bangkit balik khilafah dan sebagainya. Lepas tu dia rasa pelik sebab dia macam bawa main tafsiran iblis tu bukan benda ghaib. Dia berkata iblis tu manusia jahat. Malaikat ni manusia baik. Lepas tu dia main syurga, neraka ni tafsiran lain-lain. Walhal kita dah tahu dah kata basic Quran Sunnah memang ajak kita syurga neraka tu apa dia? Setan, iblis, manusia dan sebagainya. Yang tu apa dia? Kita tahu benda-benda tu semua. Tu tiba-tiba dia nak bawa benda yang lain. Dan boleh perasan daripada mula-mula lagi dia nak cuba bawa khilafah. Dia nak sebutlah mulkiyahnya lah apa semua. Lepas tu bila dah kami bedah buku ni, kami bedah buku ni dalam bentuk tulisan dan kami buat video. Boleh nampaklah komen-komen yang mempertikaikan hadis, yang mempertikaikan dan dia kata dia terima Quran saja, hadis ni boleh pertikai dan sebagainya. Tu memang dah nampak fishy dah. Dan ada orang yang bila tengok video kami dia komen, dan ada orang yang bila tengok dia PM. Dan salah seorang yang PM tu dia minta tolong, dia kata dia kata ajaran ni sesat ke? Sebab dia kata macam ahli keluarga dia ada yang terlibat dan dia serabut. Benda-benda ni semua yang buatkan kami rasa macam kita kena buat ni, kita kena buat sesuatu, kita kena explain. At least kalau ada rakaman ni orang boleh tengok, orang boleh rujuk. Jadi tak ada bukan kami bukan nak malukan sesiapa waktu perbincangan ni. Sekadar kita nak belajar macam mana yang dalam surah Al-Fatihah ayat last sekali kita nak tahu yang waladhdallin tu apa dia. Tu sedikit sebanyak yang boleh menambah ilmu kita. Kami orang awam dan kami panggil orang yang lebih berilmu daripada kami untuk explain. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Yang tu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Adi. Mudah-mudahan ada manfaat. Betul. Itu adalah sebab kenapa hari yang sepatutnya kita tengok bola tapi kita memilih berbincang pada hari ini dengan mengharapkan supaya ada manfaat bukan saja kepada kami tapi manfaat kepada ramai lagi rakan-rakan yang insya-Allah bersama dengan kita pada hari ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah biasanya kami akan bagi beberapa keratan, kami akan rilis juga beberapa keratan video selepas daripada sesi live nanti supaya anda boleh tengok balik live ni.
InsyaAllah biasanya di YouTube Bu Sujen ataupun di laman Facebook kami. Baik, rasanya sudah sampai masa untuk kita bincangkan berkenaan dengan core issue kita pada hari ini. Soalan yang pertama kepada Ustaz Adli. Ustaz, kita dengar Milah Ibrahim. Saya dengan Pak Di selalu bincang. Di, macam mana Di? Jom kita bincang pasal Milah ni. Milah apa kita tak faham ni? Okey, jadi bagaimana Ustaz kita nak mendefinisikan Milah Ibrahim ni dan bagaimana istilah ini sudah mula ditunggang oleh ajaran pengikut-pengikut ajaran sesat ni Ustaz. Silakan Ustaz Di. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'. Oleh kerana kita nak compact kan, jadi saya tak intro panjang lah. Jazakumullah khair daripada Bu Sejen atas jemputan. Dan tajuk soalan pertama berkenaan dengan kalimah millah itu sendiri dan bagaimana ditunggang oleh ajaran sesat untuk menjadi hujah dan juga pegangan mereka. Kalimah millah ni dalam Al-Quran Karim, dia bukan tajuk millah tu nisbah pada Ibrahim sahaja. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran Karim, kalimah millah ni berulang lebih kurang dari 16 kali. 16 kali. Kalau kita lihat kalau surah Al-Baqarah, surah yang awal kita baca dalam Quran Karim, dalam ayat yang ke-120. Bila Allah nyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha terhadap kamu Yahudi, tidak juga Nasrani sampai kamu ikut millah mereka. So bukan nisbah millah ni, dia bukan satu words yang khas untuk Ibrahim sahaja. Bahkan itu sebab tu bila kita lihat dalam kamus bahasa Arab yang menjelaskan kalimah millah, dia maksud syariat atau bahkan agama atau pegangan hidup. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, contoh dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 88. Ayat 88. Saya minta maaf lah, saya tak sempat nak potong-potong ayat ni. Saya bagi tahu ayat Al-A'raf 88. Yang Allah nyatakan bila Allah ceritakan berkenaan golongan yang menyombong dan yang membesarkan diri. Okey, Allah nyatakan waqala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkatalah golongan yang pembesar yang sombong dari kalangan kaum Rasul tersebut. Dia kata la nukhrijannaka ya Syuaibu. Kami pasti usir engkau wahai Syuaib. Walladzina amanu ma'ak, dan orang beriman bersama engkau, min qaryatina, daripada kampung kami. Sama ada kami usir engkau dan orang beriman bersama engkau di kampung kami, aw la ta'udunna fi millatina, atau engkau balik pada millah kami. Millah kami. So basically kalau kita perhatikan kat sini, hatta Nabi Yusuf AS dalam kata-kata beliau dalam surah Yusuf sebutkan perkara yang sama berkenaan dengan tajuk millah ni. Dia dan surah Al-Kahfi pun tajuk millah. Kalimah millah ni dia merujuk kepada agama atau syariat. Agama atau syariat. Walaupun kita lihat kalau kumpulan golongan yang dikatakan yang tunggang kata millah Abraham ni, diorang kata kami bukan agama. Kami bukan agama baru, kami adalah sekian. Dia cuba nak lari daripada konsep asal. Sebab tajuk millah, bila sebut millah Ibrahim, millah Ibrahim AS kan, macam Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, dalam surah Al-Baqarah 130 Allah nyatakan wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidak siapa yang tak suka dengan millah Ibrahim kecuali orang yang bodoh jiwanya. So jadi basically kalimah millah Ibrahim, millah kepada orang kafir, millah Yahudi, Nasrani sebagainya, millah tu adalah din. Dan kalau kita faham dengan pengertian itulah kita lihat dalam Al-Quran Karim bila kita baca surah Al-Kafirun kan, lakum dinukum, hujung sekali, waliyadin, untuk aku agamaku. Dan kita balik pada tafsiran yang lain yang Allah sebut dalam surah, contoh dalam surah Al-Imran ayat ketiga kan, berkenaan dengan Islam itu kan. Allah Ta'ala sebutkan dengan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku dah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukup untuk kalian nikmatku, dan aku redha Islam untuk kamu sebagai agama. Jadi semua sudut ini kita panggil pengertian yang satu. Yang satu iaitu maksud dia millah Ibrahim
Dan milah itu adalah agama. Cuma bila kita sebutkan tajuk macam mana kumpulan yang sesat ni menunggang di atas nama milah Abraham atau Ibrahim untuk mewujudkan satu ajaran baru. Sebenarnya mereka jahil bahasa Arab. Itu masalah pertama. Kumpulan ni dia jahil bahasa Arab satu. Kedua, bila dia ambil ayat-ayat tertentu Al-Quran. Kan? Contoh macam dia orang sering gunakan ayat dia sering gunakan ayat An-Nahlu 123. An-Nahlu 123. Dia kata summa auhayna ilaika, gunakan wahyu pada engkau Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu ikuti millah Ibrahim secara tulus. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tak pernah jadi kalangan orang musyrik. So diorang pegang pada poin-poin kat sini, tapi sebenarnya dia lupa. Kan? Allah Ta'ala sebut tentang Ibrahim alaihissalam bahawa Ibrahim alaihissalam ni bukanlah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani. Contoh dalam surah Al-Imran ayat 67. Ayat 67 Allah nyatakan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak juga seorang Nasrani. Walakin kana hanifam muslima. Tapi Ibrahim adalah seorang yang tulus, apa? Muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dia tak pernah jadi golongan orang musyrik. Nah, bahkan kita boleh lihat kan, bila ayat 130 tadi yang kita kata tentang pesanan Ibrahim alaihissalam kepada apa? Kepada anak-anak dia. Tapi bila kita kata apa pesanan Ibrahim? Kalau orang tu cerita tentang Ibrahim saja, dia mungkin boleh datangkan dengan cerita tersendiri. Tapi Ibrahim ada pesan. Kan Allah nyatakan wasa biha Ibrahimu banihi, dan telah berpesan dengannya Ibrahim kepada siapa? Anak-anaknya. Wa Yaqub, dan Yaqub pesan juga, ya bani ya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah pilih untuk kamu satu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah pilih untuk kamu satu agama, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu semua orang yang Islam. So jadi kalau kita lihat kan dalam ayat membuat ayat tu. Okey, fala tamutunna illa. Okey, ayat 132. Dan memang kalau kita patah balik ayat 127, 127, 28 surah Al-Baqarah pun Ibrahim cerita kan. Kan bila kita tengok doa Ibrahim dan Ismail, apa dia kata apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadikan kami dua orang Islam kepada engkau. Wa min dzurriyyatina, daripada zuriat kami ummatan muslimatan lak, umat yang Islam kepada engkau. So dia tak pada confusion sebenarnya. Kalau ikut pada segi masalah asas, tidak ada sebarang ruang untuk mana-mana kumpulan declare ajaran baru yang dibawa tadi berkait dengan Ibrahim. Hatta dahulu Rashad Khalifah, pengasas Kod 19 anti hadis, dia buat solat kan, bila dia nak nafikan tentang masalah ikut hadis. Tapi bila kita tanya solat, dia kata solat cara Ibrahim. Soalan, awak dapat mana? Solat ikut milah Abraham, milah Ibrahim. Kita yang soalan, awak dapat mana? Kalau dari segi asas, memang sebenarnya apa yang Ibrahim alaihissalam bawa dan Muhammad tak pernah beza. Contoh pertama, pada masalah tak menyembah selain Allah kecuali Allah Ta'ala. Tak menyembah kecuali Allah Ta'ala. Dan yang hanifah muslimah wa makanul musyrikin. Dan itu yang Nabi isytiharkan. Bahkan bagi Nabi SAW bila baginda ajak orang Quraisy sembah hanya Allah Ta'ala, dan surah Sad ayat ke-5, diorang kata apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah Muhammad ni jadikan Tuhan yang banyak, dia satu Tuhan saja? Inna hadha la syai'un ujab. Ini perkara ajaib. So basic sama. Bab solat macam tu juga. Hatta Ibrahim alaihissalam ketika dia ambil tugasan untuk membersihkan Baitullah. Kalau tak sebut dalam surah Al-Baqarah 125. Allah nyatakan wa ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingat tak, kalau mereka menjadikan Baitullah tu sebagai tempat tetap untuk manusia dan tempat aman. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah kamu daripada tempat berdirinya Ibrahim, bina Kaabah tu sebagai tempat solat. Wa ahidna, kami telah ambil janji
ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya lit-taifin, untuk kamu semua, kamu hendaklah sucikan rumahku untuk orang yang bertawaf, wal akifin, orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, dan orang yang rukuk lagi sujud. Dan dalam surah Ibrahim pun kita lihat Ibrahim AS isytiharkan berkenaan dengan solat. Jadi pelik kalau kita lihat macam kumpulan ni kan, bila dia nak lari kan. Pada asas contoh macam bab solat, bab puasa, bab Baitullah, haji, semua sekali relate. Apa yang Ibrahim AS ajar, itu yang Muhammad SAW sempurnakan. So tidak ada perbezaan kat situ. Cuma pada sudut yang saya macam ada tengok 2-3 video yang apa golongan Milad Abraham ni, diorang macam nak kononnya wujudkan satu suasana di bumi sebagai syurga. Bukan syurga akhirat, syurga bumi. Dia nak syurga bumi. Jadi dia kata kenapa tajuk ni dia kata masalah, sebab dia kata kita ni ego. Kita kata kita je betul. Itu realiti yang saya tengok daripada keseluruhan. Dia kata bahawa bila kita Muslim, dia kata kita je betul, yang lain salah, itu tak betul. Milad Abraham yang betul. Milad Abraham terima semua. Siapa kata Milad Abraham terima semua? Siapa kata Ibrahim terima semua? Kalau kita lihat dalam surah Mumtahanah, ayat keempat. Ayat keempat. Ni kadang orang tak baca ayat ni. Allah nyatakan apa? Surah ayat keempat surah Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Demi sungguh telah ada untuk kamu suri tauladan yang baik. Fi Ibrahim walladina ma'ah. Pada Ibrahim dan siapa-siapa bersama dengan Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata pada kaum mereka masing-masing, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri daripada kalian dan apa kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami tak setuju dengan kalian, kami kufur dengan kalian. Ni Ibrahim cakap lagi apa? Wa bada bainana wa bainakumul adat wal baghdha. Nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampailah kamu semua beriman dengan Allah Ta'ala sahaja. Ini benda yang kadang-kadang orang baca, tapi dia tertinggal ayat tertentu yang berkait dengan tajuk yang kita sebenarnya bila baca, kita faham. Millah Ibrahim tu adalah agama Ibrahim yang Muhammad SAW bawa kepada kita. Bukannya macam mereka tunggang atau cuba untuk alihkan. Ya, wallahu'alam. Terima kasih Ustaz Ali. Itu sedikit sebanyak penerangan ataupun pendefinisian daripada Ustaz Adli Saad. Ustaz dah ujung-ujung tu terus garang sikit. Tadi awal-awal dia macam relax sikit kan. Dia dah garang lah tu. Itu belum Ustaz letak ayat bungkus dalam mangkuk kat sebelah tu. Kalau ada tu balik je. Terbalik ayat tu saja. Baik, itu sedikit sebanyak pendefinisian daripada Ustaz. Tak perlu lagi untuk saya uraikan. Basically ada beberapa poin ataupun beberapa dalil yang Ustaz keluarkan untuk menunjukkan bagaimana ajaran ini digambarkan sebagai satu bercanggah, dan kedua bagaimana sebenarnya ia adalah sebuah agama. Dan yang kedua, beberapa poin yang menarik adalah bilangan kalimah millah itu sendiri sebenarnya bukanlah dinisbahkan kepada Ibrahim saja, malah ada beberapa tempat lagi dalam Quran yang seperti yang Ustaz disebut tadi, antaranya di surah Al-Baqarah. Tapi apa yang menarik sebenarnya core issue dekat sini adalah apabila mereka ni, golongan-golongan ni sebenarnya jahil bahasa Arab. Ini bukan kali pertama dia. Ini bukan kali pertama orang-orang yang jahil bahasa Arab cuba untuk menunggang dan membawa apa yang mereka rasa berkena kat mereka. Ini bukan kali pertama dia. Seperti kita kenal ada seorang, tak apalah, brother kita seorang tu yang tu lah. Pun sama, jahil dalam bahasa Arab tapi cuba untuk menghuraikan Al-Quran tanpa menggunakan seperti aku cakap kat awal-awal tadi ni, permasalahan dengan disiplin dalam menghuraikan Al-Quran dan hadis. Itu adalah permasalahan yang aku rasa core issue. Ataupun Wan, depa ni ada hidden agenda. So macam depa ada something di belakang yang depa nak capai, depa guna ayat Quran ni. Dan memanglah depa jahil bahasa Arab ah. Ya. Itu lah. Ya, betul. Baik, untuk pengetahuan semua yang berada bersama kita pada hari ini, tak kira lah berapa ramai pun anda hari ini, kalau anda tengah tengok bola, tak apa. Tengok bola,
phone anda pegang, layan kami. Sebab bola tu kadang-kadang tak payah dengar pun tak apa, komentator tu. Yang penting anda dengar kami, dan yang kedua, dan mata apa tak apa, boleh fokus untuk tengok bola. Baik. Soalan yang kedua pada Ustaz. Oh, lagi satu sebelum kita ke soalan kedua, nak beritahu kalau ada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan, mungkin anda rasanya bukanlah cabaran terbuka, tapi semalam kita ada jemput sesiapa sahaja. Malah kalau anda mungkin pro kepada ajaran ini sendiri pun boleh bersama-sama dengan kami pada hari ini. Mungkin anda ada soalan yang anda rasakan anda nak tanya direct kepada Ustaz Adli, insya-Allah kita akan sahut dan sampaikan supaya anda boleh bertanya terus kepada Ustaz Adli. Mungkin anda ada soalan yang anda rasa ataupun mungkin ada pendapat yang anda rasakan memang bercanggah dengan apa yang Ustaz Adli ataupun kami sendiri cakap, boleh kami akan beri ruang pada anda. Ini adalah ruang terbuka yang kita buka kepada siapa saja. Sama ada anda pengikut ke ataupun anda tidak, bukanlah pengikut Mila Ibrahim ke, tak apa, kita terima saja siapa juga anda. Just bagi tahu kita soalan dan kita akan bacakan insya-Allah. Baik, soalan yang kedua, Ustaz, Mila Ibrahim ni, kalau kita tengok individu yang mengakui bahawa beliau pengikut Mila Ibrahim ni, kita tak sangka lah sebab kita tengok dia macam orang biasa. Dan seperti yang Pak Di cakap tadi, ada ahli keluarga dia, bukan ahli keluarga Pak Di, ahli keluarga orang yang bagi buku dia kan. Orang keluarga yang bagi buku kan, ahli keluarga orang yang bagi buku. Ahli keluarga orang tu dia PM page. Yang bagi buku tu memang dia ikut lah. Dia ikut lah ajaran dalam buku tu. Okey. Okey. Baik. Jadi bagaimana kita nak kenal Ustaz geng-geng yang ataupun golongan-golongan yang kita nampak mengikuti ni, dan apa reaksi terbaik kita? Adakah kita jauhi atau bagaimana kita nak mendekati? Untuk kita nak mendekati itu satu hal. Kerana itu satu hal. Kerana mereka mungkin ada hujah-hujah yang ataupun dalil-dalil yang kita tak mampu nak jawab. Jadi apa reaksi terbaik sebagai orang awam apabila kita mengetahui orang, mungkin ada satu dua orang sekeliling kita yang sebenarnya terpengaruh dengan ajaran ini ataupun kita boleh kata ajaran sesat secara general. Silakan Ustaz Ali. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey. Kalau berkenaan dengan tajuk pengenalan ajaran Mila Abraham ni, saya dapati hatta Majlis Ulama Indonesia pun pening kepala untuk definisikan secara detail. Sebab diorang masih menyuruh lah pasal sebahagian daripada mereka ni ajaran sesat. Pasal diorang berpusat daripada Indonesia. Ahmad Musaddiq nama dia punya pengasas, yang mana Ahmad Musaddiq dulu pernah, saya ingat waktu saya duduk kat Yaman dulu, saya tengok satu YouTube punya video, dia mengaku dia Rasul. Mujizat dia surah Yasin. Saya tak faham kenapa, tapi wallahu alam, benda ni sama macam kita ada Kahar Al-Kadzab. Cuma yang Kahar tu dia lawak sikit. Bila kita tanya datang mana, Dengar Ustaz? Tak apa clear lah, macam putus-putus sikit. Ustaz, dekat part Kahar tadi, siap. Boleh tak Ustaz ulang balik? Ustaz try reconnect kot. Sekejap. Rasanya Ustaz okey tapi tak dengar. Ustaz mute tak? Di, hang dengar aku? Dengar. Aku dengar hang. Okay, tak apa, Ustaz punya ni je ni. Ustaz, tapi dah okey tadi. Cuma tak dapat dengar suara sekarang Ustaz. Tapi Ustaz boleh ni keluar masuk balik tadi kita. Kita tak payahlah. So kita tak payah leave studio. Maksudnya Ustaz je leave studio, lepas tu masuk balik. Boleh tak? Try tengok. Try tengok. Cuba Ustaz. Sangkut sikit tu Ada yang bagi komen. Safwan ada bagi tahu tu sangkut sikit.
Rasanya okey ni. Ustaz okey dah. Tapi audio tak dengar. Mungkin kalau Ustaz boleh. Okey. Ustaz masuk balik. Ustaz masuk balik. Ustaz. Cuba hang guide. Sedap pun. Tengah sedap pula tu. Itulah. Aku dengar nama Kahar pula. Buat sahabat-sahabat yang sedang mengikuti, tunggu sana, kita ada masalah teknikal sikit. Ya. Ustaz mungkin left. Lepas tu Ustaz masuk balik insyaAllah. Kita bagi ruang kat Ustaz untuk masuk balik live ni. Sementara tu boleh lah tengok result bola berapa dah. Bola kawan. Kami nak ucap terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti. InsyaAllah. Kalau ada sebarang soalan ke apa-apa boleh post sekejap lagi. Doa-doakan mudah-mudahan sekejap lagi line semua okey dan Ustaz boleh jawab. Dan hurai daripada tadi apa Rasul Qahar tadi. Ya betul, sebab aku dengar nama Kahar tadi. So Kahar tadi. Cuba menarik ke ada benda menarik. Aslam ada lagi ke? Aslam. Sekarang nampak? Okey. Nampak. Kira. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okay, tadi macam kes Milad Abraham ni. Kan macam saya katakan dia punya pengasas dia Ahmad Musaddiq. Saya tengok video yang dia mengaku dia sebagai seorang rasul, temu ramah televisyen. Dia kata dia lantik dan dia kata putih dia dan surah Yasin. Saya terkejut juga pasal apa dulu Kahar Al-Kadzab kan, Abdul Kahar Ahmad yang mengaku rasul Melayu tu, letak jawatan kemudian suruh buat kerja lagi pun mengaku juga dia adalah utusan Tuhan. Dia kata Nabi Muhammad nabi penutup nabi tapi dia rasul. Dan saya pernah jumpa dengan pengikut dia kata mana ada rasul bukan nabi. Semua rasul mesti nabi dulu. Tapi yang kuliah bila kita tanya mana dalil kata Kahar ni adalah utusan Tuhan. Tahu tak Ka? Kan kita belajar bahasa Arab, kata ganti nama Ka. Ma ismuka. Kaifahaluka. Dia rasakan bahawa innaka laminal mursalin, sebenarnya Kahar. Kahar tu adalah Kahar daripada kalangan rasul. Itu je. Yasin wal Quranil Hakim, innaka tu Kahar. Benar-benar di kalangan para rasul. Benar. Itu dalil dia. Ya, serius. Realiti dia macam lah kita kata kan. Kalau kita ketawa gulik-gulik pun tak salah sebenarnya. Pasal memang dia orang jahil. Termasuk macam Milad Musaddiq, Ahmad Musaddiq ni, bila kita kata tentang Milad Abraham yang muncul, saya sebut tadi bahawa problem dia hatta MUI, Majlis Ulama Indonesia, dapati masalah untuk penetapan. Bila dipanggil, jawapan mereka sentiasa tak tepat, tak jelas. Mana sekejap Ahmad Musaddiq seorang rasul, kemudian bukan rasul, kemudian daripada contoh lain macam kes masalah agama kan. Kalau kita lihat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah zaman Dr. Zul Al-Bakri hari tu, memang ada sebutkan berkenaan dengan tajuk, contoh macam menggabungkan ajaran tiga agama, itu Islam, Kristian dan Yahudi. Nah bagi dia itu semua adalah agama Abraham. Bagi dia macam tu. Sedangkan macam kita baca Al-Quran tadi, Allah Ta'ala nafikan keterlibatan Ibrahim dengan Yahudi atau Nasrani. Bahkan Ibrahim adalah tulus sebagai seorang Muslim, Hanifah Muslimah. Tapi diorang cuba nak relate-kan, kata gabungan tiga adalah boleh jadi satu agama. Kemudian selain itu masalah meninggalkan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Ini pun ada. Cuma kita jumpa dia akan ada macam-macam inilah. Keempat bai'ah. Ini bai'ah yang kadang-kadang kita kena tengok. Bila ada orang kata kita suruh bai'ah. Tarekat biasa pun dia sebut macam ni juga. Kena bai'ah dengan guru dia, dengan syekh dia. Kan bila tanya khalifah, dia kan kait dengan khalifah lah, cuma kena bai'ah. Tak ada bai'ah, maka orang tu tak ada perjanjian di sisi Allah Taala. So basic benda ni biasa. Semua ajaran akan ada yang baik ini akan ada suruh bai'ah kepada pemimpin atau pemerintah dia yang bukan pemerintah negara pun, tapi pemerintah kumpulan tersebut. So jadi diorang akan ada tajuk bai'ah. Sedangkan kita tahu bahawa bai'ah ni tadi yang kita ada hanyalah pada pemerintah negara. Taat setia kita kepada pemerintah itu ketua negara, bukan kepada kumpulan atau puak ataupun badan dan sebagainya. Tak ada macam tu. Memang kalau kita kata agreement kita ada, okey. Tapi bai'ah, taat setia, janji setia seperti mana janji kepada Nabi SAW, itu tidak ada.
Tapi itu realiti yang berlaku lah, macam kita kata kalau bab ni pun diorang campur-campur aduk antara benda yang ada. Selain itu juga apa kita kata macam apa kes yang apa yang sebutkan masalah tafsiran lah, tafsiran Al-Quran. Cuma bab tafsiran Al-Quran ni kita lihat keserupaan mereka dengan kumpulan-kumpulan lain. Kumpulan lain pun ada perangai yang sama juga, yang panggil tafsir batini, tafsir batiniah. Ustaz, tadi hilang kan audio. Ustaz mute ke? Ustaz punya audio hilang. Ni audio tu. Dia macam hilang. Suara dia hilang dekat tafsir batini dia kan? Ni. Ya, betul. Dekat tafsir batini. Dekat tafsir batini tadi dia hilang. Tapi Ustaz, sekarang pun tak dengar Ustaz. Ustaz mute ke? Cuba Ustaz unmute tengok. Cuba unmute. Tak dengar kan? Kan dengar dia? Dah. Tak ada. Suara Ustaz tak ada. Okey, suara Ustaz tak ada. Tak apa, tak apa, cakap Ustaz kalau tak ada je, keluar masuk balik je kan. Rasanya keluar masuk balik tu macam okey dia kan. Suara video Ustaz dah okey tapi suara tak ada. Okey, faham. Okey, tak apa, kita bagi masa dulu kat Ustaz untuk menguruskan hal teknikal tu. Tapi sedikit sebanyak apa info yang Ustaz bagi tadi. Kalau soalan yang kita tanya, ciri-ciri ajaran Milah Ibrahim yang ada dan macam mana kita nak kenal dia. Yang menarik daripada penerangan Ustaz tadi, dia punya ciri-ciri tu nak hampir sama. Antaranya jawapan tak tepat dan berubah-ubah. Yang ni biasa berlaku ni. Jawapan kalau kita kalau kita query puak-puak yang tak apalah kita cakap pun. Puak-puak yang batini ni, kalau kita perasan, bila kita tanya dia soalan, jawapan yang dia bagi biasanya dia macam nak habaq kata agama ni ada special punya jawapan untuk geng-geng depa saja. Betul. Kiranya segala dalil tu semua akan pro pada depa. Tafsiran depa lah yang terpaling betul, walhal tak ikut disiplin. Tu lah. Disiplin. Itu masalah. Sebab apa? Kalau kita tengok ajaran hak sebelum-sebelum ni lah, yang famous sebelum ni pun, yang famous diperdebatkan di perlih baru-baru ni pun. Tak apalah kalau kita kata pun. Ustaz, okey, cuba saya cakap. Bismillah. Okay. Saya reboot balik router. Jadi macam ulang balik. Jadi macam tadi tajuk dia macam ciri-ciri tu. Kalau bukan Milah Abraham sekalipun, Qadiani ke dan sebagainya kan, diorang memang ada perangai, nifak tu biasalah. Kalau dah kufur dengan Tuhan pun ada, nifak tu biasa. So diorang tak dapat, macam saya ulang balik, Majlis Ulama Indonesia pun tak dapat nak pegang sungguh-sungguh apa diorang punya kata. So Ahmad Mossaddiq pernah mengaku jadi Nabi atau jadi Rasul, kemudian letak jawatan. Letak jawatan balik. Lepas tu ada masa kena dakwa pasal di Indonesia perbezaan cara mereka tahan ajaran sesat ni lain. Diorang tak ada Jabatan Agama Islam. So diorang akan berdasar kepada petition yang dikumpulkan daripada semua pertubuhan Islam, buat aduan ke mahkamah dan orang tu akan tangkap. So Bilal Mossaddiq ni sebenarnya pengisytiharan tentang kesesatan ni tadi dapat kata putus daripada semua jemaah Islam di Indonesia. Sebab tu mahkamah ambil tindakan. Diorang tak ada Jabatan Agama Islam untuk tangkap orang. Macam kita ada Jais lah, Jawi kan. Di sana tak ada. So bila dia didakwa di mahkamah kerana diadukan kepada mahkamah oleh semua jemaah Islam di Indonesia. Dan tangan mereka tu menyebabkan dia ditangkap. Dan di situlah munculnya letak jawatan dan sebagainya. Dan ajaran dia kita panggil dalam bentuk yang macam tak clear sangat.
tak sangat clear dia punya guideline dia. Macam saya sebut tadi kan, kadang-kadang gabungkan kitab-kitab. Lepas tu kemudian tinggal solat, ada kata solat malam saja, siang tak solat. So dia ada banyak sudut yang berbeza. Bahkan dia macam Qadiani lah. Qadiani di Malaysia dia akan cakap macam ni. Jumpa macam juga apa? Hizbut Tahrir. Pun sama juga. Dia akan ada beza. Dia di tanah Arab, dia di Malaysia. So basically kalau kita fahamkan kat situ, yang kita boleh kumpulkan lah secara keseluruhan. Berkenaan masalah kerasulan, mana itibak Rasul tadi. Kalau mereka tak boleh terima interpretasi Al-Quran daripada Muhammad SAW, kenapa kena terima daripada Ahmad Musaddiq? Itu soalan besar kena tanya. Balik pada asal mereka ni kebanyakannya kata bila Musaddiq kata macam ni lah, Kaha Al-Kadzab, dia kata Kaha berkata. Soalan bila Muhammad SAW berkata, dia tak nak terima. Sedangkan dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahl ayat 44. Ayat 44 surah An-Nahl, Allah Ta'ala nyatakan, wa anzalna ilaika dzikra. Kami turun pada Muhammad, dzikr itu Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Untuk kau jelas pada manusia apa turun pada mereka. So authority untuk penjelasan Al-Quran itu sendiri dalam Al-Quran adalah untuk Muhammad. Tak ada situ Kaha, tak ada situ Ahmad Musaddiq, tak ada siapa. Semua hilang. Sebab ayat Quran tu dah nyatakan bahawa kami turunkan ke Muhammad Quran untuk kau jelas pada manusia apa turun pada mereka. So penjelasan tu daripada Muhammad. So itu basic yang kita pegang pada yang ini. Banyak sangat kumpulan terlibat. Bab berkenaan tanah interpretation Nabi ni, itu antara tanda yang jelas lah. Kemudian bila sebut tentang tafsiran baru pada Al-Quran atau tafsir batini. Tafsir batini ni yang kadang-kadang kita tengok antara pelupuk asal Syiah lah. Maksudnya golongan Syiah, bila contoh macam apa? Fara'aitumul Lata wal Uzza, adakah kau lihat Lata dan Uzza? Dia kata siapa? Abu Bakar dan Umar. So jadi dia ambil berhala tu, nama berhala sekian, Abu Bakar, Umar. Bila kita tanya mana dalil, tak ada. Kemudian memang kumpulan ni pun macam tu juga bila dia tafsirkan contoh macam kiamat dengan istilah baru dia, kan? Qaf bunyi ki, ya, mat tu dia terjemahkan ikut suka hati dia. Itu sebenarnya balik pada asal rumus-rumus ni yang mereka buat ni tak ada reference. Kita suruh buka kamus pun tak ada. So memang tafsir batini ni banyak kumpulan jadi. Hatta kita kat Malaysia pun ada kumpulan yang apa? Dipanggil geng sesat kereta Ferrari. Ni orang yang tak jumpa. Geng sesat kereta Ferrari. Bekas-bekas pelajar apa yang belajar balik London, balik UK, geng-geng belajar accountancy sebagainya kan. Dia bijak, so dia rasakan dia boleh interpret Quran suka hati dia. Saya pernah jumpa satu kumpulan tu, dia satu orang ni, kawan-kawan kata dia baik. So, dia kata apa? Dia kata solat ni pagan ritual. Solat yang kita buat ni adalah upacara penyembahan berhala. Saya kata sebab apa? Dia kata sebab tengok ikut matahari. So, saya katanya pada dia balik, saya kata habis abang terjemah Aqimus Solah maksud dia apa? Dirikan kebenaran. Saya tanya balik, solat maksud kebenaran, abang buka kamus mana? Arab ke? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke? Inggeris? Mana kamus abang buka? Dia diam. Dia tak boleh. Dia memang dia gagal kat situ. Balik pada asal reference bahasa Arab dia tak akan buka. Dia akan cuba dengan cara tersendiri. Macam solat jadi silah. Ni kumpulan ni kan. Milad Abraham ni dia solat jadi silah. Dia solat adalah silah. Hubungan. Sedangkan solat Sod lam tamar butah, dia punya origin. Sedangkan berhubung wasala. Waw, sod, lam. Mana ada hubungan kat situ? Dia usul perkataan yang berbeza. Tapi diorang akan cubalah juga untuk kononnya terjemah ke situ. Dan selain itu juga macam masalah apa? Bai'ah. Bai'ah ni pun saya macam saya sebut tadi, mana-mana ajaran ajak kita suruh bai'ah ke guru dia, balik. Terus saya datang. Terus saya ikut dah. So benda tadi pada asasnya tak ada siapa yang dibai'ah dalam Islam kecuali pemerintah negara. Pemerintah negara yang kita kena bai'ah. Adapun untuk ketua ajaran, ketua kumpulan dan sebagainya disuruh bai'ah, dia masalah. Kemudian sudut yang lain macam mengumpulkan harta untuk guru dia. Ini sama tarikat pembuat. Milad Abraham ni pun sama. Dia orang kumpul duit untuk bagi untuk guru dia. Kumpulkan harta untuk bagi guru dia. Arkam buat benda yang sama. Boleh kata keseluruhan ajaran tarikat semua serupa. Kumpul harta, suruh anak murid jadi zuhud, kan? Korbankan harta dan nyawa untuk tok guru. Tapi tok guru kaya. Tok guru kaya. Tok guru masyuk.
So realiti dia itu benda yang kita kata kesimpulan. So balik pada asal, tajuk asal dia adalah macam Nabi sebut kan, Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW dalam ayat surah Yusuf ayat 108. Allah Ta'ala kata apa? Qul hadhihi sabili. Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin. Aku seru kepada Allah dengan terang-terangan. Tak ada secret, tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Tapi kalau ajaran sesat, dia akan ada rahsia. Awak tak lepas tahap, tak boleh tahu. Kalau macam tu bunyi dia, balik. Nasihat saya kepada siapa yang jumpa kumpulan ni, lari. Macam mana Nabi pesan lari dari Dajjal, dan lari. So balik pada asal kadang-kadang kekeliruan dan juga penyamaran yang mereka lakukan, kalau kita tak berhati-hati, kita akan terikut. Benda simple. Macam saya tengok macam kumpulan Kahal Al-Kadzab kan. Dia punya budak-budak yang ikut, yang muda-muda yang baru ni, seorang technician Toyota, seorang technician hotel. Budak pandai lah. Budak yang ada boleh buat kerja. Tapi bila sebut nama guru dia terus bodoh. Terus dia jadi macam tak erti nak berfikir. Dia Ustaz kan, Hmm. sorry lah yang interfere sikit. Contoh kalau macam yang kata bila sebut nama tok guru dia terus macam tak ada, dia tak ada fikir langsung, dia macam tak ada akal langsung. Yang tu jadi macam mana Ustaz? Okey. Apa Secara peribadi lah yang saya tengok kan, berdasar pada kisah yang saya jumpa dengan pengikut Kahal Al-Kadzab, pengikut dia kena sihir. Macam Ayah Pin dulu, ingat tak Ayah Pin? Kan dia punya teko ada payung kan. Teko tu kan ada air keluar, kemudian orang tak ada air tu kan. Kawan-kawan saya yang tinggal dekat Kampung Raja, dekat berdekatan tempat Ayah Pin, kata jamban dia punya air salur ke situ. Naik balik, orang pun minum. Lepas minum jadi bodoh lah. Semua bodoh kotor macam tu digunakan untuk sihir. Waktu kami jumpa dengan kumpulan geng-geng Kahal punya pengikut tu, memang saya tak minum air sikit pun dia bagi. Diorang beri ulur saya botol air. Ustaz tak nak minum ke? Tak apa, terima kasih. Dia 3-4 kali dia ulur bukan air dekat saya. Memang kita elakkan jumpa dengan kumpulan ajaran sesat macam ni, jangan ambil makanan diorang hidangkan. Jangan makan. Bahaya. Kita mungkin ada orang kata tapi Nabi Yahudi pun hidang Nabi makan kan. Problem dia kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Jadi jangan makan. Ada orang kata itu Nabi pun makan. Ya, Nabi ada penjagaan Allah Ta'ala. Kita tak ada. Dengan sebab itu jangan makan. Okay? Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Just kita nak ulang balik. Soalan kami adalah berkenaan dengan ciri, kalau ada rakan-rakan yang baru masuk mungkin di pertengahan Ustaz menjawab soalan tadi. Soalan kami adalah ciri-ciri ajaran Milah Ibrahim ataupun bagaimana kita nak kenal mereka. Sebenarnya jawapan Ustaz sangat menarik ya. Macam masa Ustaz tengah ada connection problem tadi, kita ada bincang sikit ni. Biasanya geng-geng ni, jawapan yang mereka bagi bila kita cuba query, kita cuba tanya mereka, jawapan dia mesti tak tepat, berubah-ubah, lepas tu dia akan mula acah-acah deep sikit. Dan jawapan dia macam yang Ustaz kata tadi, dia mesti nak abang kata, oh dalil ni nak pro ke belah dia sikit. Nak pro ke dia. Yang tu antara red flag yang kita sebab kena sebenarnya dia nak sama saja dengan ajaran-ajaran batiniah yang lain. Depa ni akan red flag dia adalah kat mana? Macam Ustaz kata tadi, dia kalau hang pi tu dia suruh bai'ah kat tok guru, balik lah. Itu antara red flag adalah hang dah boleh start balik lah. Tu dia mula nak bawa Puan. Ya. Dia kadang-kadang yang tertipu ni sebab orang yang mencari agama. Dia sedar, dia kata okey aku nak start balik, aku nak dekat diri dengan Tuhan, tapi dia terjumpa macam ni punya geng. So bila dia jumpa memang kena tipu terus ha. Walhal nak belajar Quran Sunnah tu pun banyak gila nak kena belajar. Right. Kira nak dibandingkan dengan ajaran tok guru depa tu lah. Banyak sangat benda-benda ataupun disiplin tools lain yang kita perlu faham dalam menelusuri ilmu agama selain daripada terus bai'ah dengan tok guru, lepas tu akhirnya sampai dah jadi macam tak faham punca, dah jadi merepek, dah mula tak mau nak terima pemahaman ulama-ulama yang lebih muktabar. Apa tok guru cakap saja betul. Apa-apa pun semua tok guru dulu. Sebab tu kalau kita bertemu dengan orang macam ni, biasanya kalau kita tegur, dia akan cakap macam kita kenal lah sebelum ni beberapa kali. Hampa dah mengadap ke tok guru tu? Hampa dah tanya dia ke? Apa benda explanation dia tu? Hampa dah biasa tanya. Dia bukan isu tanya atau tak, tapi kalau
syarah awal dia syarah ayat Quran atau hadis tu pun nampak ada problem, dah tak berdisiplin, dah lari daripada maksud asal ataupun lari daripada tafsiran ulama-ulama yang ulama hadis ataupun ulama-ulama yang sebelum tu. Itu red flag dah sebenarnya. Tak payah nak bertemu lutut lagi dengan Tok Guru hang tu. Tu antara satu perkara lah. Baik. Penjelasan tadi sangat menarik dan berkait pula dengan komen daripada, soal banyak komen, tapi saya tertarik dengan komen Pak Angah bin Ismail. Agama Islam bersifat menyeluruh, ianya untuk semua dan diberi adil untuk semua. Jika ada ilmu khusus, bacaan khusus mahupun dalil khusus hanya untuk sesetengah orang yang terpilih, maka ia harus trigger kita untuk berfikir semula. Right, itu sangat menarik ya bagi aku. Bila yang ni selalu jadi, dak, hampa tak sampai lagi tahap ni, hampa tak sampai lagi makam ni, sebab tu hampa tak faham. Yang ni hanya Tok Guru saja yang faham. So bila hampa tak faham, itu perkara ni, itu pun antara red flag untuk kawan-kawan yang nak mengenali puak-puak batin ni. Macam minta sumber tak ada. Minta sumber orang apa tak tahu. Jam. Bila minta sumber tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Tok Guru semalam pergi selak tirai. Hari sebab tu tak ada. Jam. Ya. Sebab hang bukan Tok Guru, hang tak boleh pergi selak tirai. Depa dah pergi selak tirai semalam, sebab tu depa ada jawapan untuk depa saja. Kadang-kadang aku teringin kau nak guna point tu. Dah, aku pun selak. Kadang-kadang aku pun teringin kau nak aku pun selak, tapi aku tak dapat jawapan tu pun. Aku kadang-kadang teringin juga lah. Tapi tak boleh lah. Kalau kita selak pakai apa hujah tirai, selak tirai kok, lingkup lah kan kita punya akidah. Tapi itu yang berlaku. Teringin juga aku nak kata, dah aku pun selak tapi tak dapat jawapan tu. Lah siapa selak hak betul? Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan tadi. Jadi rakan-rakan yang berada dalam live, kenali red flag yang Ustaz bagi tahu tadi. Sangat menarik sebenarnya. Dan sebenarnya red flag ni semua, so aku kena cakap juga ni, macam lebih kurang sama je sebenarnya dengan puak batin yang lain. Hampir sama dan bukanlah sangat senang nak kenal, tapi itu at least boleh trigger kita untuk berfikir semula seperti yang Pak Angah Ismail cakap. Baik. Ustaz, di sebalik okey, sekali lagi kepada rakan-rakan yang nak bertanya soalan, kami tak menghadkan anda, tak kira anda siapa, pengikut ataupun bukan pengikut, pro ataupun bukan pro pada Milah Ibrahim, tak kisahlah anda siapa. Soalan terbuka untuk kami buka ruang pada anda semua untuk bertanya soalan. InsyaAllah kami akan sampaikan kepada Ustaz Adli dan insyaAllah dengan izin Allah kita akan minta bantuan Ustaz Adli untuk menjawab soalan. Kami buka ruang seluas-luasnya untuk anda semua. Baik, soalan yang ketiga Ustaz, di sebalik apa perkara-perkara yang merepek yang kita dengar tadi, teringat pula Dr. Mazhar. Ustaz Dr. Mazhar selalu cakap benda ni. Agama ni kalau nampak bodoh, bukan dia. Dia suka ulang benda ni. Jadi okey, soalan yang ketiga ni, bagaimana ajaran yang kita memang nampak merepek ni masih lagi ada pengikut? Kenapa? Sedangkan kita tahu dah dia bercanggah dengan pegangan Islam. Dia nampak banyak hal-hal yang merapu. Tapi macam mana ia masih boleh diterima oleh sebahagian masyarakat dalam Malaysia ataupun Nusantara? Ataupun saya nak tambah sikit Ustaz, sebenarnya apa yang kosong dalam diri kita, ataupun apa yang kosong dalam diri masyarakat kita yang membolehkan unsur-unsur ini masuk, unsur-unsur ini meresap masuk dalam kalangan masyarakat kita, yang macam Pak Di cakap tadi, sebenarnya aku tertarik tadi, mencari agama, golongan macam kita mencari agama, kita nak cari lagi, kita nak belajar lebih lagi. Jadi apa yang kosong sebenarnya? Mungkin yang lebih yang jelas adalah memanglah kita kosong bab pengetahuan agama, tapi apa lagi yang kosong, yang filter yang kita tak ada, yang menapis perkara-perkara yang tak sepatutnya ni masuk. Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhal. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'. Apakah benda yang kalau dah benda tu nampak bodoh pun orang ikut juga, kita tak faham kenapa. Ini banyak punya kes. Saya ingat macam bila dia membuat pameran artifak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang capal lah, yang inilah, rambut lah, bulu lah, darah dan sebagainya. Kemudian tipu, eja pun salah, Mekah jadi Mekiah.
Ejaan dalam tulisan Arab, sijil Arab tu pun tipu. Lepas tu pengarah muzium daripada Saudi Arabia tu sendiri kata bahawa aku tak pernah keluarkan surat ni. Pun ketika tu yang saya sedih, banyak orang masih lagi percaya. Dan rasakan sebenarnya macam seolah-olah benda tu ada orang dengki. Macam saya ingat ada satu kumpulan geng-geng sesat ni lah. Ada saudara mara saya terikut. Lepas tu saya kata dengan dia, orang ni tipu. Dia tipu sijil, dia tak betul pun. Tahu orang tu kata dengan saya apa? Itu je kesalahan dia. Itu je kesalahan dia. Serius. Saya memang tak boleh brain, saya tak boleh faham kenapa. Tapi, realiti dia memang manusia ni bila mereka tak berdisiplin dalam tajuk agama. Kadang-kadang benda tu basic. Semua orang tahu kata ikut Muhammad. Kita contoh macam bila kita jumpa dengan orang yang tak nak ikut ajaran Muhammad SAW, mereka sendiri, bila kita tanya balik, awak Muslim? Dia kata saya Muslim. Okey, soalan kita, apa benda yang menyebabkan anda seorang Muslim? Apa benda syahadah yang awak ada? Dia kata dua lah. Satu, syahadah la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammad Rasulullah. Saya tanya balik, kalau awak kata syahadah la ilaha illallah tu macam mana awak buat? Apa yang mengatakan awak ni telah bersaksi tak Tuhan bukan Allah? Sudah diam. Dia tak jawab. Saya kata, kita apa, saya bantu. Saya kata macam ni Tuan Haji. Kalau Tuan Haji tak jawab, saya bantu. Bila Tuan Haji tak sembah selain Allah, tak takut, tak harap, tak seru, tak bergantung, kecuali kepada Allah, maka Tuan Haji dah tegakkan la ilaha illallah. Tak ada ilah kecuali Allah, tegak dah. Okay, bagus. Lepas tu saya kata syahadah kedua. Syahadah kedua ni kritikal. Yang kritikal adalah bila dia kata Muhammad Rasulullah. Saya kata belah mana Tuan Haji tunjukkan Tuan Haji bersaksi Muhammad Rasulullah. Dia diam. Saya kata ialah macam kita cerita apa, Piramli kan. Di mana kekuatan Datuk Hang Tuah? Di tenaganya kah? Di kerisnya kah? Jadi soalan dia sekarang ni, bila anda kata Muhammad Rasulullah, tang mana duduknya Muhammad Rasulullah tadi? Lepas dia kata apa? Ikut Muhammad. Ikut apa? Tanya balik, ikut apa? Sebab ini yang benda gagal diikuti. Semua orang kata ikut Nabi, ikut Nabi. Tang mana? Sebab Allah Ta'ala letakkan syarat. Dalam Quran Karim, dalam surah Al-Imran 31, Allah Ta'ala katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, hai Muhammad, kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikut Muhammad SAW. Kalau kamu ikut Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya bila kita ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat cinta Allah balik. Kalau tak cinta, kita sebelah pihak. Macam orang suka yang di-Pertuan Agong. Agong tak kenal dia pun. Hebohlah tampal gambar, letak sini, pakai name tag, hidup tuanku, daulat tuanku kan. Tapi Agong tak kenal awak. Macam tu orang yang kata cinta Tuhan, cinta Allah, yang menciptakan dia, berikan dia, sustain dia. Tapi macam mana dia dapat balik cinta Allah Ta'ala? Syarat dia satu yang tak. Ikut Muhammad. Ittiba' Nabi ni adalah benda yang utama. Semua orang sebut, tapi semua gagal buat. Sebab apa yang Nabi, contoh, simple. Pada apa Nabi percaya? Nabi ajar kita percaya tentang qadar, rezeki kita daripada Allah Ta'ala. Dan tak ada benda yang boleh mengubah perkara tersebut kecuali Allah Ta'ala sahaja. Nabi ajar kita untuk berdoa. Bangun seperti akhir malam. Orang kita tak buat macam tu. Nak anak pergi Pulau Dayang Bunting, terjun dalam air. Saya terjun, alhamdulillah mengandung. Dia hilang punca. Baik, kalau dia cakap, macam mana kita define? Kalau tajuk benda fizikal kan, contoh macam benda pisau tajam memotong, kita ngelak. Betul lah. Nampak benda manis kan, kita minum, kita suka. Benda masam, kita masak. Itu tak ada hal. Sebab tu Nabi masuk perang pakai baju besi. Benda fizikal dia punya efek, fizikal dia punya cause and effect, tak ada masalah. Tapi benda yang tiba-tiba, contoh macam pen ni. Pen ni pen Ustaz Adli. Contoh orang tu kata macam, kalau entah nak selamat, entah dapatkan pen Ustaz Adli. Sebab pen tu kena air liur dia, dia pegang kat poket dia, tepi jantung dia. Jadi kalau pegang tu nanti mesti pandai. Faham tak? Benda macam tak boleh lah. Ini realiti masalah masyarakat kita. Macam tadilah, bos kepada Bu Surgeon kata, diorang kosong, dapat agama tapi nak shortcut. Dia nak shortcut. Tak nak ikut laluan yang betul. Pasal kita tahu bila kita nak mendekat diri kepada Tuhan, mula-mula sekali dengan belajar apa?
kitab yang dia turunkan kepada kita. Sebab dia macam surat kan, bila kita dapat surat dari kasih, katakanlah kita ni suka orang Turki. Nampak Turki tu cantik sangat. Tapi dia kirim surat kat kita pakai bahasa Turki. Lepas dapat apa? Kita sanggup cari orang terjemah kan. Buka Google Map, buka Google Translate, buka sekian, cari orang untuk boleh terjemahkan. Bahkan mungkin pergi ke kedutaan Turki untuk tahu isi kandungan. Sebab orang tu kita suka pada dia. Dia bagi kita surat tak faham, kita belajar. Macam cerita Pendekar Bujang Lapuk. Bila anak Pendekar Mustar hantar surat. Kan seorang baca bunyi Arab, orang bunyi Jepun. Faham tak? Dia nak baca dan sekali panggil Ernie. Ernie pun baca apa isi kandungan surat tersebut. So sekarang ni kita daripada Allah Ta'ala ada panduan. Allah Ta'ala utuskan pada kita. Yang itu Quran Karim. So kita takkan tak nak baca. Dan baca takkan tak nak faham. Dan amalkan. Bila kita nak faham, kat sini akan relate kepada tajuk itibak Nabi tadi. Yang kat sini orang akan lari. Belajar taranum kau-kau punya. Nahwan lah, bayati lah, dia tarik tu. Orang dengar terkejut, luruh jantung. Dengan muka-muka sekali. Tapi faham maksud tak nak ikut Nabi. Kenapa? Nabi ajarkan kepada kita masalah setiap ayat. Pasal para sahabat Nabi SAW dahulu, belajar Al-Quran 10. Abu Abdurrahman As-Salmi. Dia kata kami dahulu diajarkan Quran oleh orang mengajar kami. Dan dia kata kami belajar dengan Nabi SAW. Para sahabat belajar 10 ayat Quran. Mereka belajar 10 ayat. Mereka faham ilmu dan amal 10 ayat tadi. Baru mereka pindah 10 ayat yang baru. So Nabi tak pernah ajar Quran hanya setakat bacaan. So bila orang tu cuba interpret Quran dengan diri sendiri, dengan cara tersendiri, dekat situ kita dah macam red flag tadi. Adakah Nabi kata macam ni? Terutama kita sekarang zaman di mana Allah alam, cara rujukan agama ni sangat mudah. Serius. Saya ingat zaman saya akhir 80-an, awal 90-an belajar bahasa sekolah Arab. Kedai kitab Arab yang ada daripada Kuala Lumpur sampai ke Bagan Datuk tu, saya sekolah Bagan Datuk, hanya beberapa tempat saja. Kalau KL Wisma Yakin. Dekat komplek PKNS tu, situ ada kedai kitab Arab. Lepas tu Sungai Besar, Sahabat Bernam, Teluk Intan. Tempat lain tak ada kitab Arab. Tak ada PDF Arab sebagainya. Sangat susah. Nak beli kitab sebiji tu bukan murah. Pergi berjalan satu-satu Malaysia nak dapatkan kitab. Pesan pada kawan dekat Kelantan pula. Jadi realiti dia susah. Tapi zaman sekarang dah mudah. Telefon mufti ada. Semua ada, kita boleh call. Tanya soalan-soalan. Tanya berkenaan dengan hadis. Tanya berkenaan sumber agama. Tapi orang masih neglect. Masih tidak mahu merujuk balik agama kepada yang asal. Sebab kita balik pada asal, bila kita kata nak faham Quran, kena tahu sunnah. Yang ini yang orang tak boleh pegang. Kumpulan-kumpulan yang sesat ni, dia bersetuju dengan Quran, tapi tak nak setuju dengan sunnah. Problem dia, macam kita ulang balik ayat 44 surah An-Nahl tadi. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turun kepada Muhammad az-zikr, itu Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Untuk kau jelas pada manusia apa turun kepada mereka. Jadi realiti dia benda ini pegangan yang kita kata macam kenapa orang tu masih lagi boleh terikut, sebab tu. Kalau dia tahu kisah, yang Nabi punya kisah, sahabat punya kisah, dia takkan buat benda berkenaan. Contoh macam orang tu kata, ini simple bila seorang tu contoh dalam bab ibadat. Biasa dengar air mustakmal air mustakmal. Bila kita air kita wuduk jatuh dalam bekas, habis lah air tu mustakmal. Saya dulu waktu kecil, waktu sekolah dulu, bila nak mandi wajib, dalam tandas kecil, ada air dalam baldi, ambil air, lari gitu ngelak, tak nak bagi air tu jatuh balik dalam baldi. Tapi bila kita belajar sunnah, kan Nabi mandi dengan Maimunah, dengan isteri dia Aisyah, daripada bekas yang sama, berebut-rebut air, jatuh balik dalam bekas. Nabi tak sibuk, kita sibuk apa? Jangan reference, rujukan tadi. Kadang-kadang bila ada macam tu ada kan kat Puncak Alam kes yang imam tertinggal satu ayat. Ingat tak ketika dalam PKP tu? Kecoh satu Malaysia kan. Sebenarnya lepas solat tadi boleh salah seorang di antara mereka pergi dekat imam cakap, Pak Imam, tadi rakaat kedua Fatihah tak cukup. Imam toleh belakang tanya, betul ke? Tambah satu rakaat dan settle. Sebab Nabi berlaku macam tu. Betul orang kata dengan saya. Tapi ustaz dia bercakap dah. Dia bagi salam. Saya kata Nabi pernah bagi salam 2 rakaat.
bagi salam, kemudian Nabi duduk diam. Lepas tu para sahabat pun ketika tu macam, betul ke tidak? Tak ada siapa berani cakap, seorang cakap. Zulyadain. Dia kata, ya Rasulullah, solat dipendekkan atau kau lupa? Lepas tu Nabi kata, solat tak dipendekkan, aku tak lupa. Betul apa Zulyadain cakap? Bila orang kata, orang angguk je, Nabi terus bangun, sambung lagi solat. Saya kata, itu perbuatan Nabi. Macam mana perbuatan Nabi boleh? Batal. Betul orang kata. Tapi ustaz saya kata, kau dah bercakap, batal lah solat. Saya cakap, saya ulang balik. Nabi SAW buat begini. Tapi ustaz saya kata, nampak? Dekat sini masalah timbul. Sebab kita tak ada penghormatan, tak ada respect kepada Nabi. Sebagai orang yang menyerujukan agama kita. Nabi pun boleh salah lagi. Batal lah. Cara buang kahak dalam solat contohnya. Kalau Nabi dah tunjukkan, macam mana boleh salah? Tapi dalam masyarakat, tajuk ni akan timbul. Sebab apa? Sebab diorang rasa macam, tapi ustaz saya ajar. Sedangkan itibak kepada Nabi, tuntutan agama. Itibak ustaz tidak. Ustaz bukan maksum. Ulama yang ada pun tak maksum. Sebab tu kita sentiasa kena ukur apa kata-kata mereka dengan sabda Nabi SAW. Kefahaman para sahabat. Then only kita boleh jelas. Tapi banyak macam yang masyarakat kita ni, kekosongan yang timbul tadi adalah masalah disiplin agama. Sebab seolah-olah macam agama ni milik ustaz-ustaz boleh tambah apa nak. Saya kata kalau Nabi tak tunjuk, kenapa ustaz ni boleh tambah? Dan kat sini masalah tadi. Kalau ustaz boleh, dan untuk guru yang ada hikmah, ada karamah, ada makrifah, mesti dia tahu. Ini masalah dia. Dan ketiga, tajuk masalah dalam masyarakat kita ada kepercayaan orang sakti. Orang sakti. Kita zaman dulu kan, zaman-zaman Hindu dulu memang ada orang sakti. So bila dia masuk Islam pun masih orang sakti. Kita tak reti nak balik kepada Allah Ta'ala direct. Sentiasa mesti ada orang sakti dalam masyarakat. Tu Wali Nujabak lah. Kalau ada masalah timbul ni, tak ikut Wali Nujabak lah. Wali Abdal lah. Wali Kutub lah. Kononnya orang ni, golongan ni mentadbir alam semesta. Gila ke? Kan realiti benda berkenaan tak boleh. Tak boleh kita relate. Itu dari segi masalah fake kan. Kalau contoh macam kepercayaan. Macam masyarakat kita suka buat apa? Pagar rumah. Simple pagar rumah. Diorang kata, tapi ustaz ni buat. Okay. Nabi ajar kita surah Al-Baqarah. Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira. Yang kamu jadikan rumah-rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan, takkan masuk satu rumah. Tuqra'u fihi surah Al-Baqarah, dibaca dalam surah Al-Baqarah. Tapi Nabi punya penjagaan daripada syaitan ni hanya 3 hari sahaja. 3 hari je. Lepas tu kena refresh balik. Ustaz punya paku tu 30 tahun. Habis bayar hutang rumah, masih syaitan tak masuk. Seriously? Nampak tak? Benda bandingan. Sebenarnya bila kita belajar sunnah dengan betul, kita ukur balik. Mana boleh? Ini Nabi. Macam orang ajar kita bukan-bukan. Selawat ni boleh terbang, selawat ni boleh sekian. Selawat Nabi punya, Allah Ta'ala balas balik 10 kali ganda pada kita. Itu je. Tak ada power-power lain. Yang dia punya ada power. Baca ni nanti musuh tak datang. Rumah takkan dimasuki hantu. Yang Nabi punya biasa je. Kita selawat ke atas Nabi, Allah Ta'ala selawat kepada kita 10 kali. Habis. Tak ada benda lain. Ini realiti lah. So masyarakat kita ni kena ada disiplin besar dalam masalah itibak. Ikut kepada Nabi, itulah benda gagal dilaksanakan oleh semua. Sebab kita rasa kita ikut pada benda kita suka. Dan benda yang guru kita datang kita ambil. Tapi kita lupa Nabi adalah yang paling utama untuk kita ikuti. Itu realiti yang berlaku masyarakat. Kalau ikut kepada tajuk, semua mengaku ikut Nabi. Semua syahadah Muhammad Rasulullah. Tapi soalan, macam mana anda merealisasikan Muhammadur Rasulullah tu dekat mana? Di tenaganya ke? Di kerisnya ke? Atau di namanya ke? Soalan lah. Awak letak kat mana? Jadi pakcik tu saya tanya dengan dia, kat mana? Dia kata ikut Muhammad. Ikut mana? Saya kata ikut kat mana? Okay, saya kata saya ajak. Ikut pada akidah. Apa Nabi percaya, Nabi suruh kita percaya, ataupun benda perkara Nabi larang kita percaya, kita kena ikut. Ibadah, apa Nabi kata, ini cara dekat diri kepada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala suka kita buat. Ini kita buat. Akhlak, apa yang Nabi tunjukkan sebagai akhlak dan juga pekerti kita sebagai seorang mukmin, Muslim, itu kita kena ikut. Walaupun nampak pada masyarakat bukan Islam, dia kata macam benda ni tak elok. No manners, kan, jilat jari. Makan-makan jilat jari kan. Tapi manners itu Nabi tunjukkan. Kenapa kita nak langgar? Okay? Wallahu'alam.
Baik, terima kasih Ustaz. Soalan kita tadi adalah bagaimana ajaran yang nampak memang sesat ni masih lagi ada pengikut. Ustaz cakap tadi, rupanya kekosongan tu adalah disiplin dalam agama dan kegagalan kita untuk mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berlaku lah di dalam masyarakat kita sekarang ni, Ustaz. Semua orang, macam Ustaz kata tadi, semua orang sebut dan nisbahkan sesuatu, semua orang sebut di mulut dengan menisbahkan sesuatu pada Nabi. Apa yang tengah rancak lah di hujung-hujung tahun ni, yang tengah rancak tengah berlaku sekarang ni, program negeri tu berselawat, contoh negeri ni berselawat, tempat ni berselawat, semua berselawat. Tapi yang menjadi masalah adalah kita nilai ataupun tidak, adakah itu selawat seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun kita syok buat sendiri, syok sendiri nak menganjurkan program dengan akhirnya nak memberi keuntungan dan nak memberi beri keuntungan yang kepada golongan-golongan yang tertentu saja. Wallahualam lah. Tapi ala kulli hal, Ustaz, sorry, minta maaf. Technical team minta tolong naikkan satu soalan Dr. Razi sebab menarik tadi, sebab dia berkait dengan penjelasan Ustaz pada soalan kedua tadi berkenaan dengan ciri-ciri tadi. Okey Ustaz, tadi salah satu pada jawapan Ustaz adalah bai'ah. Soalan dia berkait, Ustaz. Kenapa bila ada elemen janji setia ni, kenapa bila ada elemen bai'ah ni, dia boleh jadi satu red flag dan agak trending dalam kalangan pengamal ajaran sesat? Macam mana dia boleh terkait, Ustaz? Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia bila kita faham balik, start daripada Syiah. Syiah kan dia letakkan tajuk menolak para sahabat yang lain sebab tidak mengkhalifahkan Ali. Dan bila kita tanya, mana dalil Ali dilantik dan juga dilantik semua imam-imam yang 12 yang mereka dakwa, diorang kata apa? Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 124 kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau untuk manusia sebagai imam. Yang demikian juga bila firman Allah Ta'ala dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, yang Allah Ta'ala nyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia bila kita faham balik, taat setia kita kepada mak bapak kita tak pernah pun kita bai'ah. Sedangkan lepas, kalau ikut dalam Quran Karim, lepas tauhid, kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan surah Isra, dan telah menentukan Tuhanmu jangan kamu sembah kecuali hanya dia. Wa bil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa hendaklah kamu berlaku ihsan. Soalan, siapa pernah bai'ah mak bapak sendiri? Tak ada pun kan? Okay. So bila saya sebut tadi relate pada Syiah tadi, sebab diorang gunakan tajuk tersebut. Sebab bila guru-guru ni tadi, dia nak ambil daripada anak murid dia harta, anak murid dia ketaatan, anak murid dia letakkan janji setia tadi. Dan orang Melayu kita pula takut kena makan sumpah. Sumpah dengan nama Allah. So sumpah siap-siap. Sumpah janji setia. Dan relationship pula, diorang pula macam menjadi pengganti kepada Adam. Pengganti. Sedangkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang jadi pemerintah, kalau kita kira balik, yang betul-betul jadi raja, hanyalah Daud dan Sulaiman. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah pakai gelaran raja. Cuma baginda ambil janji untuk mereka. Dengar so, Nabi ambil janji pada mereka banyak perkara. Hatta ketika mana Bai'atul Ridwan, bukan tajuk taat setia untuk lain. Taat setia kalau sekiranya Osman mati dibunuh, kita masuk perang walaupun tak cukup peralatan. Itu ada janji setia yang diambil oleh Nabi SAW. 1,400 orang bai'ah Nabi. Seorang demi seorang seorang demi seorang bai'ah Nabi. 1,400 orang. Yang geng-geng tarekat ni punya pemalas, pakai letrek je. Seorang pegang, belakang pegang badan, belakang pegang badan, aci. Orang dah lah tak senonoh, dah lah buat benda yang tak diajar oleh agama. Tapi pemalas. Kan? Malas gila. Nabi 1,400 orang tu tak, di Hudaibiyah tu, 1,400 orang. Sampai ada sahabat tu datang, Nabi kata dah bai'ah. Dia kata dah Rasulullah, datang sekali lagi. 3 kali dia seorang. Nak ceritakan, tapi bai'ah tadi dalam bentuk tersebut tak ada lain. Tak setia tadi pada sudut itu. Pasal memang orang Arab zaman dahulu, mereka letakkan tak setia mereka dengan cara tersebut. Kena buat janji setia, diorang takkan langgar. Dan bila kita kata bila orang tersebut kena bai'ah kan, jadi reflect dalam masalah janji setia tadi, kenapa nak janji setia kepada orang tadi?
Yang kita kata guru kita belajar. Saya belajar dekat Yaman dulu. Guru kami yang apa Syekh Najib Zindani, Direktur Universiti. Kami tak bai'ah dia pun. Kami belajar ilmu dengan dia. Saya belajar Dr. Kan Zaidan. Tak bai'ah dia pun. Kalau ikutkan kepada alim dia, banyak lagi tinggi ilmu dia ada. Tapi tak kita bai'ah. So basic yang masalah bai'ah ni tadi, sebab pada Syiah, ini tajuk asal saya kata. Pada Syiah, perubahan ataupun kedudukan mereka, bagi mereka, kesesatan para sahabat terjadi sebab tak bai'ah Ali. Kalau bai'ah Ali, semuanya Muslim. Tapi oleh kerana tak bai'ah Ali, semua dah kafir. Kecuali 7 orang je yang diorang gunakan. Okay. So benda sama masuk dalam elemen bai'ah tadi kepada tarikat. Kalau perasan. Bagaimana Syiah dengan tarikat ni dia ada kepersamaan. Bab kubur, rayu kat kubur sebagainya, upacara kat kubur, buat majlis-majlis menyanyi-nyanyi kan. Berqasidah, sama je. So jadi diorang punya elemen masalah bai'ah tadi sebab tidak ada daripada agama bai'ah kecuali kepada pemerintah negara. So bila ada kumpulan kena janji setia, kenapa soalan? Dan kalau langgar, apa pasal? Nak jadi apa pula? Itu realiti yang kita kata kenapa bila kata trending dalam kalangan penganut ajaran sesat, memang itu adalah benda biasa. Semua kumpulan akan buat macam tu. Sebab dia tajuk pertama kerahsiaan. Ini kerahsiaan. Dia takut rahsia dia terpecah, maka dia buatlah semua buat janji setia. Jangan sekian-sekian. Kalau ni sekian apa ni, kalau awak jadi pemerintah macam depan agung kan, menteri-menteri angkat janji setia, sumpah setia, menjaga kerahsiaan, betul lah. So dia pegang jawatan sebagai pemerintah dalam kerajaan untuk uruskan takdir negara, betul lah. Yang awak tak ada buat kerja apa, duk main guli kat belakang rumah, main game, tiba-tiba nak bai'ah, buat apa? Awak apa? Faham tak? Realiti dia tak ada kaitan pun. Sebab bai'ah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, bagi siapa yang mati tak ada bai'ah di atas diri dia, dia mati jahiliah, itu adalah untuk masalah orang yang tak nak bersama dengan masyarakat. Tak nak bersama dengan jemaah Islam. Jemaah Islam tadi bukan kumpulan yang awak reka. Jemaah Islam tu adalah yang mentadbir dan mengurus. Kalau kumpulan awak reka, semua akan ada bai'ah. Jadi tarikat Naqsyabandi ada bai'ah dia. Tarikat Ahmadiyah ada bai'ah dia. So semua bai'ah. So siapa yang patut dibunuh? Sebab Nabi kata bila di bai'ah 2 imam, bunuh yang kedua. Siapa kena bunuh? nak beramal dengan hadis kan. Nabi kata bila dibai'ah 2 imam, bunuh yang kedua. Soalan. So Naqsyabandi punya khalifah ke siapa kita nak bunuh ni? Nampak tak? Realiti dia, diorang cuba nak mainkan hadis tentang bai'ah, tapi benda tersebut tak ada kaitan pun. Bahkan kita bimbang, tajuk dia hanya untuk menjaga maslahah diri masing-masing. So jangan pecah cerita apa keburukan mereka buat. Nak jaga kerahsiaan dalam diri mereka, dalam kumpulan mereka saja. Sedangkan macam ulang balik kita sebut Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang disebut dalam surah Yusuf 108, Qul hadhihi sabili, katakan hai Muhammad, ini jalanku, ad'u ilallah, aku seru kepada Allah, ala basiratin, terang-terangan, tanpa sorok, tanpa rahsia, ana, aku, wa manittaba'ani, dan siapa ikut aku. So kalau kita mengikut Muhammad, seruan agama kita macam ni lah. Tak ada rahsia, tak ada siang, tak ada kita buat slot kecil. Kita aja. kita aja tu, itu kalau tak ada kaitan. Bab menyaga silakan. Resepi maju paktam, jamu paktam ke apa benda kan. Jamu-jamu ke, itu tak dah tak ada hal. Bab agama tak ada sebarang hak untuk siapa menyuruhkan apa-apa. Bila dikata dia boleh sorokkan, seolah-olah Nabi pun ada sorokkan juga. Ini masalah bahaya. Baik, wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ingatlah kawan-kawan, seperti yang rakan-rakan yang menyokong yang bersama dengan kita pada hari ini. Kalau anda pergi majlis tersebut minta anda untuk bai'ah, tak kisahlah pada golongan NGO ke, ataupun pada tok guru ke, ataupun parti politik ke. Ya, betul. Parti politik ke. Lari. Belah tu. Anda nak undi siapa tu anda punya pasal. Tapi bila dah start minta bai'ah dan sebagainya, macam Ustaz kata tadi lah, kita takut kena makan sumpah. Kita orang Melayu ni takut kena makan sumpah. Jadi sebenarnya boleh menjawab soalan Syarazi yang seterusnya tu. Makna kata bai'ah yang bukan sebab dia di bai'ah tu pemimpin negara kira tak sah dan boleh diabaikan lah. Kalau anda duk main guli kat belakang macam Ustaz kata tadi, duk main guli ya, tak ada lah apa yang berkepentingan pun untuk anda setia dengan bai'ah tu, maka anda boleh abaikan lah, insya-Allah. Relax dah. Buat relax dah lah. Tak payah teruk sangat lah.
Baik, nah kita kesuntukan masa, tapi soalan yang ni adalah soalan yang sebenarnya menjadi core kepada isu kita pada hari ini, iaitu kepada rakan-rakan yang baru masuk. Kita sebenarnya di Buk Sejen hari ini membincangkan berkenaan dengan ajaran Millah Ibrahim, ajaran yang baru-baru ini diumumkan oleh seseorang secara terbuka bahawa beliau adalah pengikut ajaran tersebut. Jadi kami di Buk Sejen sekali lagi saya nak beritahu yang kita rasa macam terpanggil untuk kita bincangkan isu ini. Jadi soalan yang seterusnya ni sebabkan kita pun kesukaan masa, tapi sebabkan soalan ni sangat bagi saya penting, Ustaz. Istilah tadabbur, okey, istilah tadabbur Al-Quran. Bila kita bukanlah macam Ustaz kata tadi lah, kita bertaranum main sampai terkeluar biji mata, tapi kita punya masalah adalah kita gagal nak ataupun tak mau cuba untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri seperti mengikut disiplin yang telah ditetapkan. Tapi masalah dia, Ustaz, dia tadabbur dah, tapi dia ikut tekak dia. Dah lah dia tadabbur, dia ikut tekak dia dan macam kita cakap pada awal tadi lah, bila dia tadabbur tu pula, dia tadabbur ikut bagi boleh dia, macam kahar tadi lah, dia ikut tekak dia tafsir lagi, dia ikut sebab apa dia Nabi, sebab ada nama aku lah, kahar, senang hidup dia lagu tu, tapi dia cantik lah dia buat kerja aku cantik juga dia. Cuma nama tak menarik ni. Rozaidi tu aku tak tahu aku nak bubuh kat mana. Aku nak guna kalimah pun. Tak nampak lagi jalan nak masuk. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya orang awam yang mencari lah, seperti kita kata tadi, seperti yang Pak Di kata tadi, mencari agama ni, cara nak bertadabbur dengan betul dan mematuhi disiplin-disiplin yang tidak bercanggah. Itu yang penting, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita lihat balik pada Al-Quran Karim, kan kita sebut, memang Allah sebut dalam Quran, afala yatadabbarun Al-Quran, adakah mereka tak mentadabbur Al-Quran? Adakah mereka tak mentadabbur Al-Quran? Am ala kulbi aqfaluh, atau pada hati tersebut ada kuncinya. So memang banyak orang pakai daripada tajuk ni dan mereka cuba membawa kepada Quran ini milik semua orang boleh faham ikut cara masing-masing. Ini problem sebenar. So balik pada asal, bila kita sebut tentang perkara ini, Ibn Katsir rahimahullah dalam muqaddimah tafsir beliau, bila ditanyakan apakah cara paling betul untuk menafsirkan Quran, sebab sebelum kita tadabbur ni maksudnya kita cuba untuk menyelami pengertian ayat tadi dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak aplikasikan maksud ayat tadi dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita ambil ayat Quran yang berbunyi la taziru waziratun wizra ukhra, tidak menanggung dosa seorang berdosa dosa orang lain. Okey. Dia dalam Quran ulang 5 kali 5 kali diulang. Tak menanggung dosa seorang dosa orang lain. Bila kita belajar kalimah ni, ayat ni, kita cuba aplikasi dalam diri kita. Tak menanggung dosa seorang dosa orang lain. Paling simple kita kena buat adalah bila balik rumah, kadang-kadang kita letih, kita penat. Kat rumah barang bersepah, nasi tak masak, ini tak sekian. Pastikan jangan marah orang yang tak patut dimarah. Realiti dia, ini simple lah, ini tadabbur. Maksudnya bila kita aplikasikan, kalau orang tersebut tak bersalah, contoh anak kita 5 orang, yang pecahkan pasu tu nombor 1. 4 lagi tak ada kaitan. Kenapa? Sebab 4-5-5. Ataupun anak tu buat benda kita tak suka, kita pergi marah bini kita. So ini tadabbur. Ini tadabbur tadi bila kita cuba aplikasikan. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa seorang berdosa dosa orang lain. Ini tadabbur. Tapi, tajuk dia, kita akan boleh tadabbur bila kita faham kalimah tadi, betul itu tafsirannya. Contoh macam sering berlaku dalam masyarakat, bila kita dengar, kan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lagi dahsyat daripada pembunuhan. Allah sebut dalam ayat 191 surah Al-Baqarah, 216 surah Al-Baqarah 2 kali. Akbaru, satu lagi asyaddu. So jadi bila golongan yang tak belajar tafsir, dia tak tahu kalimah fitnah dalam ayat tersebut,
bukan tohmah. Tuduh tanpa bukti panggil tohmah. Fitnah maksud dia dalam ayat tersebut kufur. Kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan sebab orang musyriki duk persoal. Kan orang beriman dengan Allah tiba-tiba perang dekat tanah haram. Orang beriman Allah perang di bulan haram. Sebab tu Allah Ta'ala jawab balik, betul besar. Kan berbunuhan di tanah haram tu besar. Tapi wal fitnatu, kufur itu asyaddu minal qatl. Itu maksud asal. Kadang-kadang benda simple macam ni kalau kita perhatikan, banyak orang dia tak buka tafsir, dia baca ayat tadi dan dia terjun terus kepada maksud dia nak. Ini masalah besar. Terbalik pada asal Quran bukan bahasa kita. Nah, bahasa Arab. Dan kemudian orang paling tahu Al-Quran, itu Ibn Kathir dia terangkan, yang paling tahu Quran mestilah Allah Ta'ala dulu. Dan Allah turun Quran, Allah Ta'ala lebih tahu. Bila kita kata contoh macam orang kita kan, dia kata wali Allah, wali. Siapa wali Allah? Bila kita lihat dalam Quran Karim dalam surah Yunus ayat 62-63. Allah Ta'ala nyatakan, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sebenarnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan ke atas mereka, mereka takkan bersedih. Kita dapat dah ni. Siapa wali Allah? Allah sebut lepas tu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka ni beriman dan mereka bertakwa. So maksudnya everybody can be wali Allah. Tak ikut tarekat. Tak payah belajar zikir sekian. Tak payah pergi gunung jerai. Tak payah ziarah kubur Nabi Hud. Sebab anda boleh jadi wali Allah di mana anda berada dengan syarat iman dan takwa. So itu yang kita panggil tafsiran Allah Ta'ala sendiri. Allah tafsirkan sendiri. So kita tak ada tafsiran lain yang lebih baik daripada tafsiran Allah Ta'ala. Kemudian kedua Nabi. Bila Nabi terangkan maksud satu perkara tadi, kita tak boleh lari daripada pengertian tersebut. Macam Nabi terangkan ayat 82 surah Al-An'am. Kan bila Allah Ta'ala nyatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang yang beriman yang tercampur iman mereka dengan kezaliman. Mereka adalah orang yang untuk mereka keamanan. Para sahabat dengar ayat ni, diorang datang melutut. Dia kata, ya Rasulullah, kami tak mampu. Tak mampu. Mana Allah Ta'ala kata, orang beriman tapi tak zalim. Maksud dia faham, orang beriman tak berdosa. Siapa tak berdosa? Semua orang akan berdosa, ya Rasulullah. Kalau aman tu hanya untuk orang beriman yang tak berdosa, kami tak reti. Mungkin Nabi kata, bukan macam kamu maksudkan. Nabi terangkan, zalim. Nabi kata, kamu tak dengar kata-kata hamba Allah Ta'ala yang soleh. Itu Luqman. Tak kala dia kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah. Ayat 13 surah Luqman. Wahai anakku, jangan kamu buat penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Yang sekutukan, associate Allah Ta'ala dengan apa-apa. Inna syirka, syirik itu, la zulmun azim, zalim paling besar. So Nabi terangkan maksud ayat 82, zalim tu dengan syirik. So lepas mereka siapa? Para sahabat. Lepas Nabi, para sahabat lah. Yang belajar dengan Nabi 10 ayat Al-Quran. Dah tahu ilmu dan amal, baru pindah 10 ayat lain. Kemudian tabi'in yang belajar dengan para sahabat. Lepas daripada tu, barulah kita masuk kepada Quran dengan bahasa Arab. Baru Quran dengan pendapat. So basically kalau ikut pada tertib tadi, bila kita nak tadabbur, kalau kita tak lintas tafsiran Al-Quran tu yang benar. Kalau maksud yang jelas dah faham, tak apa. Maksud yang kita sama-sama tak pasti. So kita cuba tadabbur. Itulah hasil yang berlaku. Kan? Innaka laminal mursalin. Sebenarnya kaha daripada Rasul. Hai, apa benda? Saya jumpa kumpulan ni, saya katalah, habis semua dalam Quran kaha kan? Dia kata iyalah. Jadi saya pun jahat sikit lah. Saya kata okey, kalau dalam Quran semua kaha, saya nak tanya, kaha hafal Quran tak? Dia diam. Sebab dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah 16 sampai 19, yang Nabi Muhammad dalam hati dia dan dada dia, Quran dah ada. Kalau Allah kata, la tuharrik bihi lisanaka, ka kan, ada kaha. Dia ganggu gerakkan lidah engkau, lisanaka, lita'jala bihi, untuk kau cepat dapat Quran. Inna alaina jam'ahu wa Quran, kami yang kumpulkan Quran dalam dada engkau. Kami jamin Quran dalam dada engkau, dan pembacaan semua kami jamin juga. Fa'idha qara'nahu, dia akan bacakan Quran itu, fattabi' Quran, ikutlah bacaan Quran itu. Thumma inna alaina bayanah, ke atas kami penjelasan Quran. Allah jamin untuk Nabi, apa? Hafalan, bacaan dan penjelasan. Saya kata, Kaha boleh baca tak? Boleh baca Quran tanpa tengok? Mula pengikut dia kan. Saya kata, kalau Kaha boleh buat, saya bagi awak 1,000. Dia masuk bilik, ambil kertas pen. Nak tulis lah. Apa Ustaz, kita buat agreement.
Lepas tu dia pegang nak tulis, Ustaz, 1,000 sikit lah Ustaz, 10,000. Saya kata 10,000 tak ada hal. Tapi syarat dia, kalau Kahar boleh baca, Kahar tak boleh baca, awak bayar saya. Terus letak pen. Pen kata tu terus letak balik, tak jadi. Dia realiti dia diorang tahu. Benda ni takkan ada. So balik pada asal macam kita tadabbur tadi, mesti ikut disiplin yang betul. Sebab bila kita lihat dalam tafsiran Al-Quran, ada tafsiran yang para sahabat dah jelaskan atau Nabi dah jelaskan. So macam mana boleh awak datangkan dengan maksud baru? Itu realiti yang sering berlaku. Bila orang tu datang dengan meaning yang baru, dia kutip dekat mana? So balik pada asal Quran tu turun pada para sahabat, orang tengok sendiri Quran tu turun kepada diri mereka. Quran tu dijelaskan oleh Nabi SAW, diorang tahu. Kita tak ada zaman berkenaan, kita baca tang mana? Sebab tu rujukan kepada masalah tadabbur berlaku lepas tafsir. Banyak orang kadang dia kata, apa pasal Ustaz? Kan tafsir ni kan nak kena belajar. Tak. Maksudnya kalau orang tu nak tadabbur ayat tadi, dia kena tengok ayat tu punya pengertian yang sebenar. Meaning tadi macam fitnah tu maksud apa? Zalim tu maksud apa? Then only dia boleh tadabbur. Kalau dia kata maksud asal dia tak tahu, kalimah tu maksud lain. Macam solat dalam Quran. Ada tempat solat, maksud solat 5 waktu. Solat yang kita diperintahkan. Macam Allah kata aqimus solah. Tapi bila Allah datangkan macam surah Taubah ayat 103. Solat dekat situ maksud dia doa. So kalau awak tak tahu di sini maksud apa, di sini maksud apa, dan rosaklah. So semua orang akan tadabbur dan semua akan tiba-tiba keluar, akulah Rasulullah. Habis. itu realiti yang kena faham. Tadabbur benar dia lepas tafsir. Faham tafsiran yang benar baru kita tadabbur. Bukannya kita terus ambil Quran tadi, saya rasa. Ni saya rasa ayat ni. Saya rasa ayat ni. Sebab kita ada hadis yang Nabi sebut dalam hadis berkenaan, hadis dipercanggahkan kesahihannya. Tapi dari segi praktikal, para sahabat Nabi SAW praktik dengan lafaz hadis ni. Nabi kata, man qala fil Quran bi ra'yihi. Barang siapa bercakap tentang Quran, mengenai Quran dengan pendapat sendiri, faqad akhta'a, maka telah salah. Wa in asab, sekalipun dia betul. Walaupun dia betul pun, dia kira salah. Sebab apa? Dia macam orang yang masuk dalam satu tempat bukan ikut jalan yang betul. Kita ada pintu, dia pecah tingkap untuk masuk dalam rumah. Mat, datang rumah aku. Dia pecah tingkap. Sampai pada destinasi tapi dia salah. Itu realiti yang kita kata macam dijelaskan oleh Ibn Kathir dalam muqaddimah beliau tafsir. Baik, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Adli untuk pencerahan berkenaan dengan istilah tadabbur tadi. Baik, so disebab kita seperti yang kita cakap tadi, penjelasan Ustaz tadi, faham tafsiran yang benar dulu, lepas tu baru kita tadabbur. Dan kita tak boleh juga tafsiran yang benar tu pun kita kena faham juga, seperti tafsiran berkenaan dengan wali Allah tadi kan. Kita pantang boleh berjalan atas ayak sikit ataupun boleh rambat gunung jerai, wali dah. Tu pun satu masalah juga. Kena faham pendefinisian tu dulu, baru kita boleh cerita tafsiran daripada Allah, tafsiran daripada Muhammad SAW, tafsiran daripada tabi'in, baru kita nak pergi kepada konsep tadabbur. Baik, sebelum kita ke konklusi, saya bukanlah nak menjawab sedikit saudara Ibrahim Hukama tadi. Tak banyak cerita pasal milah Ibrahim, jadi perbahasan hari ini agak lari daripada tajuk. Baik, sebenarnya plan kita Tuan saudara Ibrahim bukanlah kita nak mendedahkan milah Ibrahim tu apa dan sebagainya. Sebab milah Ibrahim tu sendiri seperti yang kita cakap tadi, antara sebabnya kalau kita nak dedah secara keseluruhan memang ambil masa juga tuan. Cuma plan kita adalah yang pertama sekali kita nak kaitkan dengan ajaran sesat tu. Macam mana ajaran sesat tu meresap masuk dalam masyarakat Nusantara, itu yang lebih penting untuk kita bincangkan. Sebab kalau nak mendedahkan tu mungkin perlukan mungkin live bersiri ataupun video bersiri, sebab banyak benda lah yang kita nak kena pergi. Malah sumber-sumber yang ada pun untuk kita nak kenal, sebenarnya sumber tu banyak dah orang mendedahkan siapa Milah Ibrahim, pengikut-pengikut dia ni macam mana. Cuma kami nak bincangkan secara general kerana kami nak faham core of the problem tu, core of the issue ni dulu.
Seperti yang saya dengan Pak Di ada bincang sikit tadi di awal sebelum kita masuk core adalah pemahaman tadabbur itu sendiri. Macam mana dia disalah gunakan, disalah ertikan, dan ada beberapa poin tadi yang kita ada bincang tadi di awalnya tadi, iaitu mereka tolak hadis dan tak terima Quran, masalah dengan tadabbur dan juga salah faham tentang khilafah. So itu antara core of the problem tu. Sebab kalau kita nak buat pendedahan, sebenarnya ada ramai orang yang dah buat pendedahan, jadi kami tidaklah merancang untuk membuat pendedahan, tapi insya-Allah kita terima apa yang saudara Ibrahim cakap tadi. Mungkin ada ruang-ruang lain yang kita boleh bincangkan tadi, boleh bincangkan lebih berkenaan dengan mendedahkan lah. Betul, sebab sehari kalau cari pamai dengan versi mereka yang lain pula, contoh mereka tak guna nama Milah Ibrahim, mereka tukar, tapi core mereka sama. So kita tackle core tu dulu setakat mana yang kita mampu. Lepas tu main pilih nama ABC 1 2 3 pun. Kalau tengok benda tu core dah sama, kita boleh benda tu macam red flag tu clear, lepas tu kita boleh tinggal benda tu. Red flag tu clear, terus kita boleh tinggal. Cantik ni, betul. Terima kasih banyak kepada Ibrahim Hukama sebab point benda ni. Kita boleh respon lah, insya-Allah. Sebab macam kata Ustaz tadi lah, dia kadang-kadang jawapan dia pun berubah-ubah dan sebagainya, tak konsisten. Kalau anda tengok, kalau anda memang mengikuti, memang minat dengan isu-isu ataupun perkara yang berkait dengan batiniah ni, mana boleh tengoklah kebanyakannya hujah-hujah mereka hampir sama je antara satu sama lain. Tak konsisten, lari bila dia jawab satu soalan ni, lepas tu dia akan pusing ke lain, lepas tu disiplin, ada masalah disiplin, ada masalah bai'ah dan sebagainya tadi. So dia macam sama je. Poin kami adalah kami nak bawa ini core ni dulu supaya anda dah nampak dah mana red flag dah, anda boleh lari. Sebab kata Ustaz tadi, lari, tinggalkan terus, senang. Tak kira lah bai'ah ke apa, nampak je red flag tu, lari. Baik. Baik. Saya rasa sudah hampir sejam setengah kita bersiaran. Saya nak ke soalan konklusi kepada Ustaz Adli. Ustaz, tadi ada dalam soalan yang ketiga tadi, Ustaz ada beritahu kita bagaimana Ustaz juga struggle pada zaman nak cari ilmu sebelum ni. Ustaz kata awal hujung 80, awal 90 nak cari buku semua salah. Okay Ustaz, saya nak kaitkan dengan Book Surgeon, sebabkan kita banyak baca buku yang kita membaca buku tanpa mengira, sebenarnya kami tak hadkanlah genre apa yang kita terima. Nak review buku apa saja, kita pernah bedah buku Syahdah Kedua, kita pernah bedah buku tapi buku cinta tak pernah lagi kot rasa. Mungkin Pak Di dia legit sikit, jadi kadang payah sikit kita tak pernah bedah lagi. Tapi kita bedah beberapa buku berkenaan dengan sebelum ni Muamalat Ustaz Mustafa Suki tu, lepas tu buku Wahabi dan pelabelan Wahabi. Ya, betul. Kita bedah saja apa-apa jenis buku. Baik Ustaz, poin saya adalah banyak ni terlampau banyak ruang untuk kita mendapatkan maklumat Ustaz. Banyak ruang untuk kita cari maklumat. Jadi soalan dia, dengan keterlambatan maklumat, dengan kemudahan akses untuk mendapatkan banyak maklumat ni Ustaz, apa cara terbaik untuk kita, selain daripada red flag yang kita katakan tadi, apa cara terbaik untuk kita bendung diri kita daripada terjebak dengan tak kisahlah sama ada Milah Ibrahim ataupun ajaran-ajaran lain. Sebab apa? Satu, kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal kemasukan ilmu ataupun maklumat yang masuk ni. Malah kita juga nak kawal pun, kalau kita tak baca, kita tak tahu juga pasal macam mana dia boleh jadi batin. Macam mana dia boleh jadi batin, kita tak boleh tahu juga macam mana dia jadi salah. Jadi apa reaksi terbaik yang, ataupun kita kata buah tangan yang Ustaz boleh bagi pada kami, nasihat Ustaz boleh bagi kepada kami, khususnya saya nak beri kepada Ustaz, khususnya kepada rakan-rakan yang saya rasa pengikut kami ni ramai juga yang sebenarnya membaca buku. Golongan-golongan yang baca buku ni, bagaimana dia nak filter ilmu ataupun maklumat yang masuk dalam diri dia supaya tak lari daripada konsep asas ataupun konsep asal dalam agama. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya bila sebut tentang baca, bahan bacaan dan sumber ilmu tu,
Memang sebenarnya dalam konsep Islam sendiri, pengambilan sumber daripada orang yang dipercayai itu penting. Kadang-kadang bila kita lihat para ulama pada zaman dahulu memperingatkan daripada kita mendekati ahli bid'ah contohnya. Sebab dia punya racun tu perlahan, sikit. Kadang-kadang pada sudut sikit. Kita tak perasan, tahu-tahu kita dah ikut dia punya gerak kerja. Sebenarnya itu asas lah, macam nak fahamkan. Pasal bila sebut tentang buku pun macam tu jugalah. Bahan bacaan. Sebabnya basic dia kadang-kadang orang kata you are what you eat. Awak adalah apa awak makan. Bagi saya, you are what you read. Also apa yang kita baca pun kita akan jadi pada bentuk yang sama juga. Bahkan kadang-kadang saya ada pengalaman lah, saya jumpa ada budak perempuan ni. Dia datang, dia kata dia dengar suara. Voices. Dalam suara tersebut, tengah-tengah solat, ada suara tu kata, Isa lah Tuhan, Isa lah sekian. Jadi bila orang tu bawa jumpa saya tak ruqyah. Saya tanya soalan, awak baca buku apa? Sebab kadang-kadang dia tak perasan tau. Dia baca buku tu, unconsciously tersimpan maklumat dalam kepala dia. Satu masa bertahun-tahun kemudian buku keluar balik. So saya tanya, awak baca buku apa? Dia kata, tak ada baca buku apa. Saya kata cakap terus terang. Awak baca buku apa? Dan apa benda bahan bacaan awak? Lepas tu dia ceritalah sikit, dia keluar. Dia kata ada dulu dia baca buku perbandingan agama karangan orang bukan Islam, karangan Kristian. Jadi dalam kau cerita tu dia masuk balik tau. Dia suka membaca tapi benda tu masuk balik time dia tengah solat. Syaitan gunakan maklumat tadi untuk kacau solat dia. So benda macam ni kalau kita perhatikan balik, macam kita katakan Nabilah Allah Ta'ala sebut Iqra' kan, suruh kita baca. Daripada Quran pun sebut Iqra', bacalah. Tak ada kata pun panggil apa dia punya panggil apa salah ataupun silap kat situ. Tak ada masalah kan patut baca. Tapi bila kita lihat balik kesan bacaan yang salah, memberikan pada jiwa, contoh macam orang belajar psikologi, banyak jadi gila pun ada. Belajar psikologi tapi jadi gila. Dia jadi kacau pemikiran dia. So yang paling penting sebenarnya kita kena cari seorang di kalangan asatizah ke mufti ke mana ke sebagainya yang kita boleh refer balik. Setiap kali kita baca apa benda ada kekeliruan, tanya balik. Itu lebih baik. Sebab yang orang hidup yang boleh jawab balik. Because macam mana keadaan sekalipun bila kita lihat kan, bila baca Quran sendiri pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah An-Nahl surah 900 Allah nyatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, minta perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dan setiap bila kita nak baca Quran, syaitan akan datang cuba kacau pemikiran kita. Ini salah faham bila orang tu rasa macam saya baca Quran pun takkan syaitan datang. Ikut pada Quran memang syaitan datang. So yang beza dia ada macam para sahabat sendiri ketika Nabi hidup, diorang kan apa kekeliru, macam tak faham zalim tu apa, tak faham ayat ni apa, refer pada Nabi. Para sahabat sendiri pun yang lain macam tu juga. So kita reference manusia, sebab tu dalam Quran kalau kita lihat kan bila orang kata wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, berilah peringatan, dan peringatan tu bermanfaat untuk orang beriman. Maksudnya kita kena ada a live, living person untuk kita refer, untuk kita question, tanya dia balik dan persoalkan betul-betul apa yang kita kurang faham ataupun apa kekeliruan yang kita ada. So balik pada asal kalau dia kata kita baca saja, mungkin saya ada share tadi buku Manhajut Talaqi wa Istidlal. Buku tu actually dalam bahagian usul ahli bid'ah, sebenarnya dekat situ ada guideline. Kita tengok macam mana perangai mereka, percaya Quran, tak percaya sunnah, iman sebagai kitab, tinggal sebagai kitab. Semua benda-benda tersebut boleh kita guna guideline untuk kenal ajaran sesat. Tetapi pada asalnya macam kita kata lah, bila kita memang nak kritik, nak belajar, kita kena ada orang yang pandu kita. Kena ada orang yang guide kita untuk kita faham ini salah atau tidak. So erti kata lain, nak tak nak memang kena ada orang yang kita refer lah, manusia yang hidup. Buku saja tak mungkin. Quran sendiri pun kita baca kena isti'adah sebab syaitan datang. Kalau buku-buku lain wallahualam lah, jin apa datang, Quran pun syaitan akan datang kacau kita. Apatah lagi buku-buku yang lain. So tak ada masalah belajar, baca dan sebagainya, menambahkan ilmu. Tapi untuk tapisan tadi sebenarnya perlu kepada tapisan hidup. Kita tak boleh overestimate kebolehan kita. Mungkin kita betul, kita macam rasa memang akidah kita mungkin tak lari. Mungkin saja sebenarnya. Kalau kita bimbang ada benda-benda halus yang kita tak perasan. So jangan ambil
orang-orang macam kalau kita kata dalam masyarakat kita ni kan, guru-guru yang ada dalam bahasa Melayu kita banyak kan yang kita kata kenal, mufti-mufti kita kenal ke yang boleh kita gunakan untuk tapisan. Itu lebih baik bagi saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Adli. Terima kasih banyak-banyak. Semoga jawapan tadi boleh menutup sesi perbincangan kita pada hari ini. Kecuali ada soalan lain, boleh tak tim teknikal tengok kan ada soalan yang mungkin boleh kita tutup buat menutup cerita. Rasanya tak ada apa-apa dah. Ada soalan masa 3 line tu. 3 line pun ambil konsep yang sama tentang bai'ah ke Ustaz. Ikut-ikut kan sebenar betul. Kalau ikut 3 line pun sama. Ya, in the end kan ada darah lah apa benda sebagainya kan, ada sembelih ayam. Semua benda tersebut sama je. Saya macam tadi kan, macam yang orang kata berkenaan masalah Milad Abraham ni. Saya ulang balik. Kalau kita nak bincang Qadiani pun sama. Tajuk dia, kumpulan ajaran sesat ni sentiasa dia bertukar warna. Ikut dengan siapa. Saya ingat dulu macam kes siapa yang Ahmadiyah atau Qadiani dekat Selayang. Waktu sebelum, ingat siapa nama yang geng-geng PPM tu? Apa tak nama dia yang lepas tu resign. Lepas tu jadi semboyan. Lama. Apa nama brother tu kan? Apa tak nama dia? Brother tu lah. Yeah. Brother tu lah, okey. Cerita sini. Yang utama tu lah. Okey. Cerita sini. Sebenarnya sebelum daripada diorang rempuh, diorang actually gempur tempat tu. Ada satu video kalau tengok balik, diorang pergi dengan sekian ayat dia keluar macam ni. Dia kata kumpulan ni pasal diisytiharkan bukan ajaran Islam, diorang boleh bebas tau. Qadiani bukan ajaran Islam tu, statement tu menyebabkan dia tak boleh didakwa di mahkamah syariah. Sebab dia bukan ajaran Islam. Sebab mahkamah syariah hanya kuasa pada ajaran Islam sahaja. So dia bukan ajaran Islam, dia bebas. Syiah Malaysia pun pernah minta diisytihar bukan ajaran Islam. Sebab nak dapat kebebasan yang sama. Cuma kumpulan ni bila dia punya perangai dia, dengan jaiz, dia kata kami bukan ajaran Islam. Dengan penduduk tempatan, dia kata kami Muslim. Jadi ketika geng-geng terempuh. Cuma saya ingatkan, kadang-kadang benda-benda ajaran sesat ni, bila tak tindakan kurang diambil, sebab ada orang politik terlibat. Ni realiti. Jangan tak usah selindung lah. Kita terus terang. Memang ada orang politik terlibat. Sebab benda ni yang berlaku kes, contoh macam kumpulan Qadiani tu, ada orang mesej saya sebelum daripada geng-geng PPUM rempuh. Saya kata jangan. Saya nasihatkan jangan. Sebab saya kata backup. Kalau anda kata Qadiani yang dekat Selayang tu, kita cuit, kedutaan British datang. Tanya pasal kacau diorang. Tu. Backup belakang. Yang mana? Yusuf Azmi. Okay, Yusuf Azmi. Nama brother tu. Okay. Ya. Kan lepas daripada... Nama sebut je. Okay, lepas dia rempuh tempat tu, dia gempur tempat tu, kononnya sekian-sekian buat sidang akhbar bla bla bla. Tak lama lepas tu kan ada 2 orang dia dapat pekerja baru tu dedahkan macam-macam lah benda kan, kononnya duit dan sebagainya kan. Punca sebab tu je. Sebab 2 orang punya backup belakang. Kita tak takut kecuali Allah Ta'ala. Tapi dalam realiti dia, kumpulan-kumpulan macam ni dia ada orang belakang diorang. Macam Kahal Al-Kadzab, kena tangkap kan, kena rempuh, kena tahan dengan apa pihak berkuasa. Tapi 24 jam lepas. Lepas. So realiti bila macam kita sekarang ni kan, nak tak nak memang kena peringatkan tajuk ajaran sesat ni, kita ingatkan. Pasal pada Jabatan Agama Islam restriction berkenaan dengan politik dan juga pemerintahan dan sebagainya, kadang-kadang menyekat mereka untuk bertindak. Bukan sebab mereka tak tahu Milad Abraham ni sesat, tapi dan macam masalah core ajaran tadi, saya ulang balik. Awak jumpa yang orang sini dia cakap lain. Awak jumpa orang sini cakap lain. Hatta MUI, Majlis Ulama Indonesia, menghadapi masalah untuk untuk berikan karakter sebenar apa ajaran Milad Abraham ni sebenarnya. Cuma kita dengar sebahagian. Saya tengok satu video yang seorang pelajar universiti Indonesia. Dia kata tujuan kita untuk mewujudkan syurga dunia. Dan kita tak boleh, antara benda lain yang disebut, tak boleh kita menganggap kita saja yang betul. Sebab saya kata, dia cakap macam tu, dia tak baca surah Mumtahanah ayat 4. Yang kita kata, Ibrahim kata, aku berlepas diri daripada kalian. Antara aku dengan kalian ada permusuhan dan kebencian, sampailah kalian beriman Allah Ta'ala saja. Dia tak baca ayat tu. Ibrahim yang cakap macam tu. Quran kata Ibrahim cakap macam tu. So, kadang bila dia tinggalkan sebahagian ayat Quran,
Dia ambil yang dia suka saja. Untuk aman, tenteram. Atau dia kata, contoh macam dia kata, syurga dunia yang berjaya dibuat oleh Musa. Dia lupa Musa AS, kalau kita buka dalam surah Al-Ma'idah, ayat 20-25. Akhir hayat Musa AS, dia doa dipisahkan daripada Bani Israel. Sebab dia sangat kecewa bila dia ajak kaum dia perang masuk Palestin. Dia orang kata, pergi kau Tuhan kau, pergi perang, kami tunggu sini. Musa mati, Bani Israel tak ada sebelah dia tau. Isa AS ketika dia angkat, kaum dia scattered, lari. Pengikut-pengikut disciples lari kelang kabut, menyelamatkan diri. Mana syurga ini maksudkan? Sekarang saya nak tanya balik bila dia cakap itu kan. Apa syurga dunia yang dimaksudkan oleh dia? Dan bila kita kata macam syurga dunia, dia kata tak ada, kita menganggap diri kita sebetul. Quran sebut Islam saja yang betul. Kita nak buat macam mana? Ini akidah kita. So kadang-kadang bila pada sudut masalah kumpulan sesat ni, saya ulang balik, dia orang sentiasa ada warna-warna berbeza. Sebab tu pada hari ni kita macam sebutkan oleh Syazwan dan juga bos kepada Bu Sejen, maksud dia kita nak tangani core masalah. Perbahasan tajuk kita adalah core masalah ajaran sesat ni tadi. Bukan masalah berkenaan kita nak bincang. Kalau diorang nak, kan kita kata kita buka. Siapa yang ada berkumpulan Milad Abraham nak dialog, boleh. Tak ada masalah. Kita boleh buat video macam ni kan. Dan dia datang cerita apa dia nak. Dia nak tunjuk mana Quran mana yang dirujuk. Bagaimana dia tafsirkan Quran. Okay? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Adli. Saya rasa penerangan tambahan lagi tadi daripada Ustaz, saya kira sudah memanglah tak puas untuk kita bincangkan isu-isu ini, isu-isu yang sebegini. Memang tak puas. Banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan sebenarnya. Tapi kami di Bu Sejen ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Adli, setinggi-tinggi penghargaan kerana sudi bersama-sama dengan kami untuk membincangkan isu Milad Ibrahim ni ataupun isu ajaran sesat ni secara general. Seperti yang kami bincangkan tadi, ini adalah sebagai core, kita bincangkan core of the issue, kerana nampaknya ia seperti kita katakan dia hampir menyerupai dengan ajaran-ajaran batiniah yang lain sebenarnya. Hampir 2 jam kita bersiaran. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi bersama dengan kami, sudi komen, sudi memberi pandangan, sudi bertanyakan soalan sebagai tambahan kepada input-input yang diberikan oleh Ustaz Adli. Muzik ni aku play ke ataupun memang ada orang play? Ni tak ada orang lain ni, Aslam ni. Dia mesti Aslam buat. Aku rasa Aslam tak mau dengar suara aku. Aslam mungkin dah tak mau dengar sangat pun suara aku. Tak apa, kita dia time Ustaz tadi dia tak scam tau. Time aku dia scam. Baik, akhir kata daripada kami di Bu Sejen, yang pertama sekali, ikuti kami di Facebook, di Instagram Bu Sejen, di YouTube, di Twitter. Kami aktif membedah buku dan juga aktif melakukan konten-konten berkenaan dengan buku. Jadi jemput untuk like dan follow kami, itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah kami akan cuba untuk lebih konsisten untuk live berkenaan dengan isu-isu semasa, membincangkan isu semasa. Sebab kalau ikutkan dalam plan, dalam masa terdekat akan ada lagi satu live berkenaan dengan, insya-Allah kita spill sikit tadi, mungkin berkenaan dengan mental health. Isu yang sangat menarik isu yang sangat menarik yang dia dah makin trending dalam kalangan anak muda khususnya. Trending dan kadang tu makin merepek. Nampak macam tu. Dia jadi macam makin merepek. Nanti kita bincang insya-Allah. InsyaAllah kita akan bincang. Sebelum ni kita dah bincang pasal PRU minggu yang sebelum PRU tu lah. Itu pun sebenarnya kecoh juga. Tapi yalah, kita bincangkan. InsyaAllah kita akan cuba lebih konsisten untuk membincangkan isu-isu yang terkait dengan anak muda dan isu-isu terkait dengan bukuan golongan rakan-rakan yang membaca buku, insyaAllah. Akhir kata daripada kami di Bu Sejen, tak kira lah apa sahaja
informasi yang anda terima, tapislah dengan disiplin, tapislah dengan disiplin ataupun tools yang anda ada. Contoh macam Ustaz kata tadi, sebelum kita nak kata orang tu wali, kita dapat, oh dia ni wali kan tau. Okay, relax dulu. Buat pendefinisian wali tu apa sebenarnya menurut pendefinisian daripada ataupun tafsiran daripada Allah dulu, tafsiran dalam Quran dulu, tengok macam mana tafsiran daripada Nabi Muhammad SAW, tafsiran daripada tabi'in, baru kita nak macam ni. Ataupun sebelum nak ke situ pun tengok juga tafsiran daripada ulama-ulama muktabar ataupun orang-orang yang dah buat tadabbur sebelum ni, supaya kita lebih faham, supaya kita tidak tersasar daripada pemahaman yang sebenar dan akhirnya membawa kepada pengajaran ataupun ajaran-ajaran batiniah yang makin hari kita tengok makin meresap. Yang satu lagi yang bukanlah nak tambah point, tapi nak beritahu rakan-rakan yang berada dalam live ni, apa yang membuatkan anda ataupun saya ataupun kita semua ni akan confuse adalah semua ni akan tetap nak bagi tahu Tuhan tu satu. Dia semua ada konsep ataupun stand yang sama. Oh, Tuhan satu. Tapi tambahan ikut tepi ni. Ni ada tambahan Rasul baru. Dia pun akan kata, oh ya Nabi Muhammad. Ya, kita tak tolak Nabi Muhammad. Tapi dia nak mai tambah tepi lagi. Akulah Rasul nak mai tambah dia juga. Tambahan ikut tepi ni yang masalah. Bab usul tu mereka tak akan kacau sangat. Sebab kalau kata Tuhan ada dua, kita tolak terus lah. Orang kampung pun lari tolak. Tapi bila bab usul ni dia main bab usul ni soal dia tak kacau ni bab tepi-tepi ni, dia akan kata ada wali hak menjaga alam. Kita dengar pun Avengers ke apa yang menjaga alam, kita dengar satu macamnya manusia sakti itu. Bila permasalahan lain ni, ya, penambahan informasi lain ni, tapis dengan ilmu agama yang anda ada. Dan kalau tak cukup, dapatkan informasi daripada, kita ada mufti, kita ada individu yang aktif bercerita berkenaan dengan agama. Ingatlah sebab macam saya cakap tadi lah, semua akan cerita benda sama aja. Tuhan tu dia akan cerita satu lah. Tapi bab tepi-tepi ni, pemahaman sifat-sifat Tuhan, dia main lah macam-macam input lain yang membawa kepada kebatinan. Akhir kata daripada kami di Book Surgeon, insya-Allah kami akan terus konsisten memandaikan umat, memandaikan rakan-rakan, memandaikan diri sendiri juga. Jangan memandaikan orang, duk kira memandaikan orang. Diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu supaya kita semua insya-Allah tidak tersasar daripada pemahaman Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman pada golongan salaf, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum Warahmatullahi.